Assalamualaikum tuan. Assalamualaikum. Tuan, mula lambat sekejap boleh tuan? Semayang jap. Boleh. Terima kasih tuan. Start pukul apa 8.35 boleh tuan? 4.35 baik-baik. Baik. Assalamualaikum tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mula 8.35 dengan ucapan ni lah, ucapan moderator dulu lah. Boleh, silakan. Baik. Moderator siapa nama Moderator Irfan tuan. Irfan
Assalamualaikum Tuan. Saya mula ucapan alu-aluan. Boleh, silakan. Okey. Ke Pekan Kuala membeli bingka. Sayang pesanan terlupa sudah. Majlis bermula, tirai dibuka dengan alunan madah yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada para hadirin yang sudi menyertai webinar ini. Selamat datang juga saya ucapkan kepada panel jemputan kita, Encik Muhammad Radi bin Abu Shahim, kepada webinar kita yang bertajuk Akademik dan Kesihatan Mental, Mencari Solusi di Sebalik Halangan. Nama saya Wan Muhammad Irfan bin Wan Yusanif dan saya merupakan moderator anda bagi webinar malam ini. Kesihatan mental pada masa kini merupakan perkara yang tidak asing lagi dalam masyarakat kita. Ianya boleh berlaku kepada sesiapa sahaja tanpa ada jurang umur serta kelas sosial dan tidak terkecuali kepada para pelajar. Oleh itu, kita seharusnya sentiasa mencari solusi di sebalik halangan seperti ini supaya kita dapat meneruskan kehidupan dengan lebih baik. Kalau pergi Tanjung Keramat, anak manis jangan diangkat. Bersama kita memohon rahmat. Moga majlis mendapat berkat. Oleh itu, marilah kita bersama-sama membacakan doa mengikut agama masing-masing. Umul Kitab Al-Fatihah. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga majlis kita sentiasa diberkati. Perjalanan program kita pada malam akan bermula dengan sesi perkongsian daripada panel jemputan kita dan akan diikuti dengan sesi soal-jawab. Majlis dijangka akan bersurai pada pukul 10.30 malam ini. Sebelum saya terlupa, saya mempunyai satu pengumuman. Di akhir majlis nanti, kita akan adakan sesi cabutan bertuah selepas sesi soal-jawab. Sila tunggu hingga ke akhir majlis dan jangan lepaskan peluang kemasan anda. Tanpa melengahkan masa lagi, marilah kita memulakan majlis. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan panel jemputan kita pada malam ini. Beliau merupakan seorang pensyarah kaunseling dari Fakulti Perniagaan Ekonomi dan Pembangunan Sosial di Universiti Malaysia Terengganu. Dengan itu, saya mempersilakan Encik Muhammad Radi bin Abu Shahim dengan perkongsian beliau mengenai akademik dan kesihatan mental, mencari solusi di sebalik halangan. Dipersilakan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Irfan, boleh dengar ke suara saya Tuan Irfan? Dengan Tuan. Okay. Terima kasih Tuan Irfan sebagai moderator kita pada hari ini dan saya juga ucapkan terima kasihlah kepada kelab kurikulum rakan kaunselor Uniza dan di bawah kerjasama unit kaunseling PTNC Hepa Uniza. Okay, so terima kasih kerana sudilah menjemput saya sebagai ahli panel. Dan saya sangat berbesar hati sebab kita jiran mungkin ada sedikit ilmu yang kita boleh sumbang. Sebelum tu saya mulakan dulu dengan subhanakala ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim wa bizidni ilman. Moga konsep kita akan menambahkan lagi ilmu dan amalan kita. Saya kenalkan sikit sedikit tentang latar belakang saya. Dan biasa kan kalau kita dengar biasa pepatah Melayu mengatakan kalau tak kenal maka kita. Saya kenalkan dulu diri saya. Saya adalah Encik Muhammad Radi bin Abu Shahim bertugas di program kaunseling di Fakulti Perniagaan Ekonomi dan Pembangunan Sosial. Di Universiti Malaysia Terengganu kita juga dia sebelah dipisahkan oleh jalan satu jalan saja. Saya bermula dengan mengambil diploma kawan psikologi di Kolej Jawa Hikmah, tapi minor saya adalah pengajian Islam lah. Kita belajar fiqh 1, fiqh 2, fiqh 3, fiqh 4 lah dan bahasa Arab. Psikologi tapi mainnya dalam perspektif Islam. Dan saya meneruskan habis jadi diploma di Kolej Jawa Hikmah dan menyambung di sarjana muda kaunseling di Universiti Malaysia Terengganu. Universiti Malaysia Terengganu ni kaunseling dia adalah lebih kepada kaunseling organisasi. Kita fokus kepada organisasi. Kalau kita tengok di UPM, di UM kalau di UPSI dia lebih fokus kepada pendidikan. Tapi di Universiti Malaysia Terengganu bidang kita adalah kaunseling tapi fokus kepada organisasi lah. Habis je sarjana muda kaunseling, saya dapat tawaran kerja di Kolej Jawa Hikmah sebagai HCP. Lepas tu jadi pensyarah di KIS di Bacok Kelantan. Lepas tu saya dapat jadi guru bimbingan dan kaunseling di Maktab Rendah Sains Semara MRSM di Feldau.
Dan di situ saya ambil program diwajibkan untuk ambil DPLI, iaitu diploma lepas ijazah perkhususan dalam guidance and counselling di UIM selama lebih kurang 2 tahun setengah secara part time. Dan habis je DPLI di UIM, saya menyambung dalam bidang psikologi di UPSI, tapi perkhususan dalam bidang psikologi pendidikan. Dan insyaAllah sahabat-sahabat pelajar-pelajar yang sedang berjihad dengan ilmu ni, doakan supaya saya dipermudahkan untuk sambung dalam PhD di UMT juga dalam bidang perkhususan insyaAllah dalam spiritual counselling. Saya kita fokus dalam bidang spiritual. Itu ada sedikit berkaitan dengan latar belakang saya. Dan memang bidang saya memang psikologi dan juga counselling. Dan pekajian tesis saya adalah berkaitan dengan lukisan projektif, transseksual dan juga sedikit stres dan kebimbangan pelajar. Dan itu adalah kajian saya. Dan kalau boleh teruskan ke next slide. Yang ini adalah buku-buku yang saya telah hasilkan selama saya menjadi bekerja. So buku yang terbaru adalah yang ni lah. Buku terbaru adalah yang ni Konsep Kendiri Tafsiran Lukisan Projektif. Yang ni juga kita ada buat bengkel Drostopping. Di samping tu buku yang awal sekali saya terbitkan masa di UMT adalah di Pengenalan Asas Bimbingan dan Kaunseling daripada Perspektif Islam dan Strategik Bijak Belajar. Dan saya juga di sini mengajar e-counselling. Sini adalah rujukan untuk e-counselling. Kita gunakan counselling secara atas talian dengan gunakan pelbagai medium. Ada yang menggunakan telefon, menggunakan seperti macam ni kita panggil persidangan atau melalui email. Jadi kita ada ajar bagaimana counselling, melakukan counselling melalui atas talian. Dan juga saya juga ada menghasilkan buku maklumat perkembangan kerjaya. Itu sedikit lah tentang penulisan saya. So next. Okay, hari ni kita akan cerita sikit berkaitan dengan kesihatan mental. Sebab tadi Tuan Irfan ada bagi tahu moderator kita ada bagi tahu kenapa kesihatan mental ni menjadi sesuatu yang macam yang kita rasa sesuatu yang jadi macam dia jadi mainan dalam bibir mulut kesihatan mental kan. Jadi kita lihat ini adalah berupa daripada kajian kajian menunjukkan bahawa terdapat 200 jenis penyakit mental yang boleh kita diagnos. Yang ni kalau kita tengok dari kesihatan mental tu sendiri, kita boleh diagnos dia ada 200 jenis. Dan pada kajian pada tahun 2000 tak silap saya 2015 dia buat kajian dan menyatakan pada tahun 2020 ni penyakit paling banyak dihidapi oleh rakyat Malaysia selepas penyakit kardiovaskular seperti sakit jantung adalah penyakit yang berkaitan dengan kesihatan mental ni. Maksudnya dia akan jadi penyakit yang kedua paling menjejaskan kesihatan rakyat menjelang 2020. Maksudnya menjelang yang ni lah, tahun ni. So, kajian tu telah dibuat pada tahun 2015 ke 16 macam tu. Kajian tu telah dilakukan dan hari ni kita berada di 2020. Kita lihat memang banyak kalau kita baca yang dilaporkan hari-hari ada orang bunuh diri, ada kemurungan. Kalau kita tengok kalau kita dengar laporan daripada Talian Nur, Befriender, banyak kes-kes. Hari-hari ada kes bunuh diri yang tak boleh. Duduk di rumah dalam masa PKP, ada berlaku penderaan seksual, penderaan dari segi fizikal. Kita dengar hari-hari ni. So kita sebagai student ni, kita juga sebenarnya, kita ni ialah student, tapi sebenarnya kita ni adalah manusia yang memang tak terlepas daripada masalah kesihatan mental ni. So bila kata je berkaitan dengan masalah kesihatan mental ni, sebenarnya dia adalah normal. Sebab setiap manusia ni akan berdepan dengan masalah. So masalah dengan manusia ni satu benda yang memang tidak boleh dipisahkan. Seperti bab kata pepatah, seperti au dan tebing, isi dan kuku. Kalau kata kita tak ada masalah, sebenarnya kita yang bermasalah. Jadi kalau kita tak ada masalah, kita yang bermasalah. Sebab memang kehidupan kita hari-hari ni memang akan berdepan dengan masalah. Jadi masalah dengan manusia ni kita tidak boleh terlepas. Jadi kita tengok fakta dulu, apa yang berkaitan dengan kesihatan mental. Sebelum kita pergi lebih jauh lagi, saya akan cerita sikit kesihatan mental ni daripada sudut spiritual, kerohanian dan juga dari segi fakta. So faktanya, kita boleh katakan bahawa 1 daripada 5 pelajar, kita fokus pada pelajar, 1 daripada 5 pelajar mempunyai masalah mental pada tahun 2016. Maknanya pelajar, 1 daripada 5 tu pada tahun 2015. Jadi kalau kita tengok trend hari ni, dia mungkin akan meningkat.
Okay, 1:3, kan sekarang ni 1:3 menghadapi kesihatan mental. Kesihatan mental ni banyak, ada 200 jenis. Dia ada 200 jenis. Nanti kita akan fokus yang paling banyak dan paling popular lah kesihatan mental ni. Okay, paling banyak. Dan kita tengok apakah tanda-tanda mereka yang mengalami mereka yang ada tanda-tanda awal yang kita boleh kenal pasti, oh ya dia ni ada kesihatan mental. So the first thing first, kita jangan tengok orang lain, kita tengok diri kita dulu. So kita tengok dulu ada tak pada kita. So yang pertama sekali, dia meningkatkan aktiviti seksual. Dia ada macam kalau remaja ni, kita fokus pada belia, peningkatan aktiviti seksual. Kenapa pelajar? Sebab kita ni manusia, bila kita ada masalah, kita biasanya akan mencari solusi. Secara fitrahnya manusia ni bila ada masalah, dia akan cari solusi untuk mencapai balik kepada dia panggil keseimbangan balik. Jadi dia cari solusi. Jadi salah satu solusi dia adalah mencari keseronokan. Itu sebab bila kita hidup kita tanpa panduan, kita akan pergi ke tempat-tempat yang seronok ni. Jadi seksual ni boleh buat kita release sekejap, tapi sekejap aja. Dan kita pun lupa bila kita pergi ke suatu tempat, contoh mencari keseronokan, ada akan masalah lain pula yang timbul. Jadi apabila peningkatan gejala seksual ni, kita boleh nampak bahawa individu itu sedang dicengkam dengan masalah kesihatan mental. Itu yang pertama. Yang kedua, dia dah tak ada minat lagi nak belajar. Dia tak minat nak belajar. So, sebab kadang-kadang kita tengok kalau ada kes-kes yang datang, dia rasa macam nak berhenti, dia buat macam-macam alasan. Dah tak ada minat nak belajar. Sebab dia dah ada rasa dipanggil helplessness, hopelessness. Rasa kecewa dengan hidup ni. Okay. Nanti kita akan tengok kenapa manusia kecewa dengan hidup ni. Sebab makna kehidupan manusia itu tak berapa jelas. Itu yang kedua pelajar. Yang kita tengok itu tanda-tanda dia. Yang ketiga apa pelajar? Dia ada menggunakan penyalahgunaan bahan yang terlarang. Contohnya ambil dadah, ambil rokok. Kalau isap rokok tu, mula-mula dengan sosial. Kalau dengan sosial biasanya kalau tengah makan ni, boleh katakan setiap rokok tu berulang-ulang. Jadi kita nampak itu adalah tanda-tanda kalau ada di kawan-kawan kita yang kalau kata dia perokok, tapi nampak pengambilan rokok tu secara berlebihan. Secara berlebihan, jadi kena berjaga-jaga sebab mungkin dia tak sedar tau. Kadang-kadang orang yang menghadapi penyakit ni dia tak sedar. Tapi kita sebagai ada input ni, ada maklumat ni, kita kena bantu dia. Kita akan tengok macam mana kita nak bantu dia. Yang pertama sekali, kita kena sedar bahawa ini adalah tanda-tandanya. Sebab kadang-kadang ada pelajar, dia tak sedar tau dia menghadapi kesihatan mental. So mental dia ada terganggu sikit, ataupun dia ada sedikit lah masalah berkaitan dengan mental tapi dia tak sedar. Jadi kita nampak ini adalah simptom-simptom dia. Lagi satu, dia ada masalah tau nak bersosial dengan orang. Dulu dia suka kadang-kadang petang-petang main futsal, dia main, kadang-kadang petang boleh jogging, kalau ada memanah dekat tu bawa pergi memanah, main futsal. Tapi sekarang ni kita nampak dia macam jarang nak berkeluar, bersosial. Dia suka bersendiri, duduk sorang-sorang. Jadi itu juga salah satu petanda yang menunjukkan bahawa dia ada tanda-tanda yang dia sedang mengalami masalah kesihatan mental. Tapi kita akan tengok nanti ada 4 kesihatan mental yang paling popular di Malaysia ni, di Malaysia. Dan yang keempat, yang kelima ni yang biasa berlaku, tanda-tanda yang kita boleh nampak, golongan belia ni bila dia menghadapi kesihatan mental, dia mudah marah. Mudah marah. Benda-benda yang kecil remeh-temeh dia mudah marah. Dia mudah marah, lepas tu dia suka buat perlakuan yang agresif. Tapi dah mudah dia nampak dia mudah marah. Itu adalah satu indikator dia lah. So pertama sekali kita tengok dia peningkatan dari segi seksual di golongan belia. Yang kedua, dia tak ada minat lagi nak belajar. Yang ketiga, dia ambil penyalahgunaan bahan, dia ambil dadah, ambil berkuda. Yang keempat, dia mempunyai masalah dalam berhubungan sosial, suka menyendiri. Yang kelima, kita nampak yang biasa berlaku adalah dia akan selalunya dia agresif dan mudah marah, mudah marah. Dan satu daripada 5 mempunyai masalah mental pada tahun 2016. Ini kajian 2016. Dan hari ini kita akan tahu, lebih banyak lagi nak bagi tahu dekat pelajar-pelajar bahawa ya, seriusnya kesihatan mental ni. Tapi yang penting apa solusi dia? Apa yang kita nak buat? Okay, next. Okay, kita tengok next slide. Okay, kita tengok slide seterusnya. Ini ada situasi kesihatan mental remaja di Malaysia. Yang ni kajian yang dibuat oleh DAS. Okay, kita bagikan dulu kajian-kajian fakta-fakta berkaitan dengan kesihatan mental yang berkaitan dengan remaja di Malaysia. Kalau kita lihat kemurungan, 1 daripada 5 remaja menghadapi kemurungan, yang mana lelaki
mempunyai kecenderungan perempuan 17.7% kecenderungan untuk menghadapi kemurungan. Lelaki 18.9. Kalau kita tengok kemurungan ni dia banyak lelaki. Sebab lelaki ni dia punya nature dia tak suka bercerita. Dia diam, dia pendam. Itu yang murung tu. Ya, itu yang murung tu sebab dia banyak pendam. Okey. Bila kita tengok pula anxiety, 2 dalam 5 remaja menghadapi anxiety, di mana perempuan 42.3, lelaki 37.1. So kalau bab anxiety ni, perempuan ke hadapan. Perempuan lebih tinggi daripada lelaki. Kalau kemurungan, lelaki lebih tinggi daripada perempuan. Sebab nature lelaki dan perempuan ni, dia ada berbeza menyebabkan kenapa lelaki lebih tinggi. Sebab nanti kita akan faham bagaimana kefitrahan manusia tu, nature manusia tu, lelaki dan perempuan tu menyebabkan dia mudah terdedah. Kita panggil dia mudah terdedah dan dia ada golongan yang berisiko. Dan stres, 1 daripada 10 remaja menghadapi stres. Okey, so apa yang kita kena buat? Dia bagi petua kat sini. Okay. Petua daripada Kementerian Kesihatan Malaysia yang pertama sekali, kenal pasti dan bercakap dengan orang yang anda percaya. Dia tak boleh, bila kita ada masalah ni, dia ibarat macam ni lah. Kita ni, bila kita cakap berkaitan dengan kesihatan mental ni, dia berkaitan dengan psikologi manusia. So psikologi manusia ni, kita kena faham 3 aspek ni. A, B, C. Pertama, efektif. Dia akan mempengaruhi emosi kita. Yang kedua, behavior kita. Dia akan mempengaruhi tingkah laku kita. Dan C ni, kognitif kita. Dia akan mempengaruhi kognitif. So bila bercakap dengan A, B, C, bila bercakap berkaitan dengan kesihatan mental, dia sering berkaitan dengan psikologi. So psikologi tu apa? Dia akan berkaitan dengan 3 benda ni, iaitu efektif, emosi, behavior, tingkah laku dan kognitif, iaitu pemikiran kita. Jadi pelajar, kita selalu sakit perut kan? Kenapa kita sakit perut? Sebab kita makan benda yang salah. So bila kita makan sesuatu benda yang tak bersih atau kotor ataupun beracun, dia tak boleh simpan dalam badan kita. So manusia ni fitrah dia bersih. Jadi benda yang kotor masuk dalam badan kita, kita mesti akan buang. Kita mesti akan buang. Dengan cara macam mana? Kalau kita kena kat perut, masuk dalam perut kita, kita akan buang, pergi ke tandas. Kalau kata kita minum air yang kotor, kita akan kencing. Okay? Tapi bila kita masuk elemen-elemen yang negatif dalam minda kita, pemikiran-pemikiran yang negatif yang mempengaruhi emosi kita, kalau kita tak buang, dia pendam, yang itu dia akan jadi bertambah teruk. Dia bermula ya pelajar, kalau kita tengok dia punya pergerakan dia bermula dengan stres. Stres ni apabila kita bertindak balas dengan situasi tadi tu, dia akan bermula dengan stres. So bila kita bertindak balas dengan stres, bertindak balas dengan situasi, kita akan stres. Contoh ya pelajar, seseorang marah pada kita. Marah pada kita, secara normal manusia kita akan menghadapi stres. Normal manusia akan stres. Bila stres, dia pendam tau benda tu, dia tak cerita. Tetapi benda tu tak hilang. Dia masih ingat dalam ingatan dia. Itu sebab kadang-kadang penerimaan antara otak dan perut, kadang-kadang penerimaan otak ni lebih bodoh berbanding dengan perut. Perut ni kan, kalau dia masuk benda yang kotor, dia akan cuba buang. Tapi minda kita, bila kita terima benda-benda yang kotor ni, kita simpan. Lepas tu kita lama-lama dia jadi lebih teruk. Dia kata dia mula dengan stres tadi kan. Dia stres, dia kena marah. Disebabkan dia kena marah dengan coach dia sebab kata kau ni tak pandai main bola lah. Kau main bola macam lembik lah, macam pondan dia cakap kau. Jadi bila kita dengar situasi macam tu, kita akan stres. Stres kita pegang kau. Kita tak rationalkan balik. Kita tak cerita dengan orang, kita simpan, kita pendam dan kita ada masuk lagi unsur-unsur yang negatif. Kan? Kata, coach ni macam bagus lah, dia memang benci kat aku lah. Kita tak cerita pada orang. So kita simpan, dalam masa 2 minggu, kita bimbang apa yang berlaku. Besok kita nak pergi balik lawan, kita nak masuk balik padang, nak main futsal, kita akan teringat balik apa yang coach kita cakap pada kita. Sebab kita tak cerita ni kan. Jadi dia terpendam dalam minda kita ni. Yang akan mempengaruhi emosi kita dan akan mempengaruhi tingkah laku kita. Jadi kita akan mula bimbang. Setiap kali nak masuk je tempat futsal, kita akan bimbang dimarah. Dan bimbang yang kita bimbang tadi tu, bila dah lama sangat, kita rasa macam sedih, rasa macam tak ada mood nak main dah. Itulah dipanggil kemurungan. Nampak tak kaitan dia tu? Bermula dengan stres, kita tak bincang, kita pendam, lama-lama kita bimbang masa depan, alah aku dah tak macam mana kan, coach dah tak suka aku. Dia datang tak benda-benda negatif tu kan, sebab kita tak berbincang dengan orang. Akhirnya dia akan jadi depression. So depression ni apabila dia terlalu sedih dengan pengalaman-pengalaman lalu, dia tak boleh nak move on tau. Sebab apa? Dia masih berpegang kat minda, dia bebanan minda dia tu.
Dia masih berfikir benda-benda yang tak baik. Itu sebab pertama kita kena pasti apa yang membuatkan kita stres. Lepas tu kita bercakap dengan orang yang boleh dipercayai. Kalau kita bercerita dengan orang tak dipercayai, dan kita pula dia tambah lagi. Dia tambah pula rencah-rencah tu buat kita lebih stres lagi. Okey? Yang kedua, apa yang kita kena pasti? Kena pasti bila anda perlukan pertolongan. Okay, bila kita perlukan pertolongan, kita kena pergi segera, jangan tangguh. Sebab benda ni daripada stres, dia boleh jadi anxiety dan dia boleh jadi kemurungan. Bila kemurungan ni pelajar, bila tidak dikawal, jadi dia akan mencipta satu persepsi dalam minda kita. Kau jahat lah, kau jahat. Kita nak marah tak boleh, kita cakap pada diri kita. Malam-malam kita terbayang. Itu tu yang jadi skizofrenia. Dia boleh nampak tau. Dia macam halusinasi, dia boleh dengar suara yang coach kita marah tu terngiang-ngiang kat telinga kita. Nampak tak bahaya tu? Dia macam tu lah proses dia. Akhirnya kita akan jadi psikotik dalam skizofrenia. Skizofrenia ni dalam bahasa kita kata gila lah. Dalam bahasa mudah lah, gila. Okay? Jadi dia dah mula dah. Nampak? Dia dah mula mula dengan skizofrenia. Tapi dia memula dengan stres tadi tu. So yang ketiga, pastikan cadangan penyelesaian masalah yang diberikan betul bersesuai dengan yang kita boleh aplikasikan. Okay? Okay, dia dengan ni. Jadi pelajar-pelajar, jadi kita faham benda-benda ni bermula dengan stres. Jadi kalau kita tak berkongsi, jadi dia akan jadi lebih teruk dan kita akan mencipta persepsi-persepsi yang teruk akhirnya menjadikan kita boleh jadi skizofrenia. Jadi itu sebab bila kita dapat sesuatu benda yang tak baik, kita jangan lama-lamakan dia ke dalam minda kita. So kita kena cari seseorang, kita kena muhasabah, kita mencari hikmah di sebalik kejadian tu. Itu cantiknya kalau kita tengok daripada segi kerohanian, bagaimana kita melihat sesuatu tu untuk mencari hikmah dia. Jadi proses pembelajaran. So bila kita mencari hikmah tu, kita akan jadi lebih matang bila berhadapan dengan masalah. So masalah kita tidak boleh lari. Ia seperti ibarat isi dan kuku, au dan tebing. Jadi bagaimana kita nak berhadapan? Sebab kita percaya bahawa kita ni khalifah, so dunia ni untuk diurus, bukan untuk dirunsing. Okay? Kita runsing tak menyelesaikan masalah. Jadi pertama sekali kita kena tahu bahawa kita dalam situasi, kita menghadapi stres ke, anxiety ke, kemurungan atau depression. Baik. Okay, next slide. Kita tengok ini antara mitos yang kita kena faham. Okay, mitos yang pertama biasa dia kata apa? Masalah kesihatan mental ni sebenarnya jarang berlaku, kan? Jarang berlaku. Tapi sebenarnya fakta menunjukkan bahawa 1 daripada 4 orang sebenarnya mengalami kecewaan mental tetapi ia tidak sedar. Dia tidak sedar benda ni berlaku. Yang kedua, mitos yang biasa kita kata apa? Biasa kecewaan mental ni berlaku di kalangan orang dewasa je. Tak. Fakta sebenar menunjukkan bahawa kanak-kanak juga boleh menghadapi kecewaan mental dan dia bermula pada umur 14 tahun, pada ketika balik tu lagi. Kalau masa cikgu di sekolah MRSM tu, budak pandai kan. Tapi bila masuk 14 tahun tu dia ada genetik. Skizofrenia ni salah satu dia adalah faktor genetik. Dia disebabkan faktor genetik. So bila dia masuk akhir balik, jadi dia merembeskan hormon-hormon testosteron kalau lelaki kalau perempuan estrogen. Jadi hormon-hormon ni sebenarnya kadang-kadang dia mengaktifkan lagi hormon-hormon skizofrenia. Apa tu? Dia panggil genetik skizofrenia yang pewarisan dipanggilkan daripada genetik. Maknanya bukan dewasa saja menghadapi kesihatan mental. Kanak-kanak dan juga remaja juga boleh menghadapi kesihatan mental. Macam pelajar-pelajar di sekolah menengah dan sekolah rendah boleh juga menghadapi tekanan, boleh juga menghadapi kemurungan. Apa lagi mitos yang kita biasa dengar? Kecewaan mental tidak memberi kesan kepada kesihatan fizikal. Jawapannya tidak. Sebenarnya kesihatan kecewaan mental ni boleh meningkatkan penyakit-penyakit kardiovaskular seperti diabetes dan sebagainya. Kalau kita kaji satu kajian yang dilakukan oleh Ibn Sina yang dikaji berkaitan dengan Ibn Sina ni, kalau kita baca sejarah dia adalah tokoh perubatan lah. Tapi dia ada satu istilah yang digunakan, yang sekarang digunakan dalam psikologi adalah penyakit dipanggil psikosomatik. So psikosomatik ni adalah penyakit psiko. Psiko tu adalah jiwa. Penyakit-penyakit kejiwaan seperti bimbang, resah, terlalu bimbang, terlalu sedih, terlalu stres, ini akan membuatkan ada penyakit somatik. Somatik ni tubuh badan kita. Maknanya akan ada penyakit yang seperti kencing manis, dia mudah dapat penyakit sikit jantung, darah tinggi. Ini disebabkan kerana
kecerauan mental. Maknanya kalau kita tidak dapat jaga kesihatan mental kita dengan baik, dia akan beri juga kesan kepada kesihatan fizikal. So ini yang dikaji oleh banyak tokoh-tokoh Islam kita. Sekarang ni telah ada satu bahagian di DSM-5 iaitu diagnostik mental status yang melihat kepada kecerauan mental berkaitan dengan psikosomatik. Nanti pelajar pergi tengok psikosomatik tu apa. Tapi ringkasnya di sini cikgu nak bagi tahu, psikosomatik tu adalah penyakit yang bermula dengan gangguan jiwa iaitu seperti kemurungan, seperti sedih, dia akan membawa kepada penyakit yang lain seperti diabetes. Kalau dia ada diabetes, dia tertekan lagi mudah diabetes dia naik. Begitu dengan sakit jantung lagi mudah. Jadi dia ada kaitan yang sangat signifikan. Jadi apa lagi mitos tentang berkaitan dengan penyakit mental ni? Kemurungan biasanya dapat diselesaikan secara spontan dalam 2-3 bulan saja. Oh tidak, sebenarnya tidak. Kadang-kadang pelajar, penyakit ini ada yang endogenous. Okay, istilah dia lah yang diperkenalkan oleh Abu Zaid Al-Baki. Dia kata apa? Penyakit kesihatan mental ni ada yang endogenous dan ada yang reaktif. Endogenous ni adalah daripada memang ada otak dia tu, memang dia panggil imbalance chemical tau. Dia ada otak dia tu menyebabkan chemical tak seimbang yang menyebabkan dia boleh terdedah dengan penyakit mental. Dia ni kena ambil ubat. Dan kadang-kadang ambil masa yang lama. Dan ada juga yang reaktif. Reaktif ni daripada persekitaran. So persekitaran yang trauma dan tadi tu boleh membuatkan dia terdedah dengan kemurungan, anxiety dan stres tadi tu. Maknanya dia bukan sesuatu yang mudah. Kalau kata kadang-kadang ada yang kena ambil ubat bertahun-tahun, ambil ubat. Dia kena ambil ubat. Okay, jangan berhenti ambil ubat. Kadang-kadang nasihat doktor, nasihat doktor kata ambil lah. Kalau kata berhenti. Okey, apa lagi mitos? Sebaik saja anda berasa lebih baik, anda boleh berhenti mengambil ubat-ubatan psikotrik anda. Okay? So fakta dia, hampir semua pesakit dengan penyakit psikiatri mendapat manfaat daripada rawatan berterusan untuk satu tempoh yang kadang-kala sepanjang hayat. Mereka bagi mencegah relapse dan berulang. So penyakit mental ni dia boleh relapse. Relapse ni macam mana? Dia boleh berulang balik kalau ada trigger. Sebab setiap orang ni trigger berbeza-beza. Trigger ni apa? Benda-benda yang boleh mencetus dia kepada penyakit mental. Ada orang kan, dia sedih sebabkan kematian baby dia kan. So dia dah okey dah. Dah okey. Tiba-tiba dia dengar je budak menangis, dia boleh trigger tau benda tu. Dia boleh trigger dia ada kembali balik. Dia boleh kembali balik ke murung balik. Dia jadi murung balik. Dia jadi macam pendiam balik. Itu salah satulah. So kenapa kadang-kadang dia perlukan. Baik pelajar. Persoalan dia kenapa kita ni menghadapi masalah. Masalah ni biasa. Tapi persoalannya kenapa sampai kita tak boleh nak kawal benda tu. Okay? Kita tak boleh nak kawal. Sebab kita berhadapan dengan satu kehidupan yang kita memang tahu bahawa kehidupan ni satu benda yang tak pasti. Yang ni kena jelas pelajar-pelajar. Hidup ni satu benda yang tak pasti. Katakan pelajar, kamu student, awak pasti tak kamu akan graduate? Tak pasti. Jadi kita berhadapan dengan satu realiti yang ketidakpastian berkaitan dengan diri kita. Jadi itu sebab itu menyebabkan kita bermasalah dan kita bimbang dan kita akan murung. Sebab kita selalu berhadapan dengan ketidakpastian dan kita sentiasa berfikir benda-benda yang tak pasti. Yang ni akan membuat kita tertekan, akan membuat kita stres, akan membuat kita anxiety, akan membuat kita depression. Belajar, habis belajar kahwin. Pasti ke dapat anak? Tak pasti. Dapat anak, pastikah anak itu cukup sempurna? Ada yang dapat anak, ada yang kahwin tak dapat anak, ada yang dapat anak, ada yang autism, na'udzubillah. Jadi hidup kita ni berlenggu dengan pelbagai ketidakpastian. Jadi pelajar apa yang pasti sebenarnya dalam hidup kita ni? Jadi pelajar bila kita faham konsep ni, mencari makna hidup, bila kita berhadapan dengan dunia ini, kita kena faham bahawa makna kehidupan kita ni kena jelas. Pelajar-pelajar kena jelas dengan kehidupan kita. Yang pasti adalah dua benda dalam hidup kita ni. Yang ni disebut dalam Al-Quran dan tak payah cakap Al-Quran pun kita tahu benda ni akan pasti berlaku melalui persekitaran kita. Yang pertama pelajar, yang pasti dalam hidup kita adalah ujian. Hidup ini adalah ujian. Tidak kira pelajar sama ada kita memperoleh kejayaan ke, kita memperoleh kegagalan, itu adalah ujian. Okay?
Sebab hidup yang pertama adalah ujian, yang kedua yang pasti dalam hidup ini adalah kematian. Okay, kita tengok next slide kita. Okay, jadi hidup ini adalah ujian. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, pelajar-pelajar yang saya rahmati, jadi kita kena faham bahawa the meaning of life ni adalah bahawa hidup ini kena tahu adalah ujian. Itu sebab bila kita faham konsep ini, jadi kita rasa kita tak tertekan sebab kita dah bersedia. Sebab kita ingat, asal manusia ni ada daripada syurga. Asal kita manusia adalah daripada syurga. Jadi kenapa kita letak di bumi? Di bumi ini ada tempat kita dihukum. Jadi kalau kita letakkan harapan yang tinggi pada dunia, kita akan berhadapan dengan lebih banyak tekanan. Sebab apa pelajar? Sebab lebih banyak kita meletakkan harapan pada suatu benda tu, bila tidak dapat apa yang kita harapkan tu, lebih tinggi kekecewaan kita. Jadi apalah ada pada dunia? Melainkan ujian. Jadi apa yang Allah cakap dalam surah Al-Mulk, yang menciptakan mati dan hidup. Okay? Hayat tu untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalannya, dan dia maha perkasa lagi maha pengetahuan. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Aku jadikan kehidupan ini sebenarnya adalah untuk sebagai satu ujian yang melihat siapakah baik pada amalannya. So yang pertama pelajar, apa yang berhadapan dengan kita ni semua ujian. Seronok, okay, berbagi dengan ujian. Yang kedua apa lagi? Kami akan mengujimu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya. Hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Jadi kan pelajar, bila kita berhadapan dengan ujian, dengan masalah, kita biasa dikata qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kenapa kita kena cakap daripada Allah aku datang, kepada Allah aku kembali? Kita kena jelas hidup kita. Ada 4 benda ni pelajar. Ada 4 perkara ni yang pelajar perlu jelas dalam hidup ni supaya kita tidak terjebak dengan perangkap kesihatan mental. Pertama, kita kena faham makna dunia ni. Dunia ni macam mana? So kita kena faham bahawa makna dunia adalah ujian. Itu sebab pelajar, kita jangan berbangga, jangan suka dengan apa yang kejayaan yang kita dapat. Jangan terlalu bergembira dengan kejayaan yang kita dapat. Dan kita jangan terlalu sedih dengan dugaan yang kita ada, kesusahan yang kita hadapi. Kerana kadang-kadang kejayaan seseorang itu adalah petanda, kadang-kadang boleh membawa daripada kebinasaan. Tapi pelajar, kadang-kadang kesengsaraan yang kita ada itu adalah pencetus kita untuk lebih berjaya. Jadi hidup ni ujian. Cantik ujian. Bodoh ujian. Jadi bila kita faham benda ni, pertama kita kena faham hakikat dunia adalah ujian. Yang kedua, apakah yang pasti adalah kematian. Jadi kita kena faham hakikat akhirat. Okay, boleh teruskan next slide. Okay, so yang bernyawa pasti akan merasai mati. Kan? Di mana sahaja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu. Okay, kedati pun kamu di dalam yang tinggi kullu nafsi dan akhir takal maut. Maksudnya setiap yang berjiwa itu akan merasai mati pelajar. Jadi benda ni pelajar kita kena faham. Jadi kalau kita hidup kat dunia ni, kan kita belajar. Kan? Pelajar-pelajar kan ada belajar OBE kan? Ada belajar tak OBE? OBE ni maksudnya Objective Based Education. Maknanya kita belajar, kita nak tahu outcome dia apa. Jadi kita belajar, kita kena apa outcome dia, apa hasil pembelajaran yang kita nak. Maknanya dalam dunia, bila kita belajar, kita akan belajar, kita tahu, kita belajar ni akan memberi makna kepada kita apabila kita tahu apa the ending, outcome yang kita dapat. Begitu juga dengan hidup kita. Bila kita hidup kat dunia ni, kita kena tahu apa yang kita nak bawa. Apakah outcome kita kat hidup kat dunia ni. So hidup kita kat dunia ni, outcome dia adalah kematian. Jadi bila kita faham jelas benda tu, kan, itu yang dipanggilkan bila kita faham konsep ujian dengan mati ni, kita dipanggil sebagai wala haufun alaihim walahum yahzanun. Kalau surah rujukan surah Al-Baqarah 38. Tapi banyak ayat pelajar, kalau kamu baca ayat ni, wala haufun walahum yahzanun ni, dia kata apa? Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak ada pula mereka bersedih hati. Sebab apa? Sebab kita faham dengan dua konsep ni. Jadi pelajar, kenapa persoalan pertama, kenapa kesihatan mental ni membelenggu kita? Kerana kita hidup dalam kehidupan yang tidak pasti. Ketidakpastian. Kata kita seorang pelajar, adakah pasti kita akan bergraduate? Kita tak tahu bila kita mati. Adakah bila kita habis belajar ni kita pasti, kita confirm kita dapat kerja? Tak pasti. Adakah bila kita berkahwin ni, kita pasti kita berkahwin dengan orang yang kita cintai? Tak pasti. Adakah bila kita berkahwin ni kita pasti kita akan dapat anak? Tak pasti.
Jadi bila kita berhadapan dengan ketidakpastian ni, mengapa kita meletakkan harapan yang tinggi kepada dunia ni? Jadi bila kita tahu pelajar-pelajar hidup dunia ini adalah sebagai ujian dan dunia ini adalah sebagai ending dia adalah kematian, so apa yang kita kena buat? Itu persoalan dia. So apa yang kita kena buat adalah kita wa ma khalaqnal jinna ilal insani illa liya'budun. Kuntum khairul ummati ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kan Allah cakap, sesungguhnya aku jadikan kamu ni sebaik-baik umat untuk menyampai kebaikan. Jadi pelajar, yang pertama sekali kita kena faham kita ni hamba. So bila kita hamba ni, apa saja ujian daripada kita, kita kena hadapi. Kita kena hadapi dan asas dia pelajar adalah ilmu tadi tu. Itu sebab wahyu yang pertama datang pada kita adalah Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, iaitu Iqra' ni maksudnya bacalah. Baca tu adalah sebut ilmu, bacalah dengan nama Tuhan yang menjadikan kamu. Maknanya kita carilah ilmu sehingga kita dapat mengenal pencipta kita dan mendekatkan kita dengan Allah, dengan pencipta kita. Jadi bila kita berhadapan dengan situasi begini, ilmu adalah nombor satu. Jadi bila kita ada ilmu, kita akan lebih bersedia untuk menghadapi ujian ini. Jadi mereka yang selalunya kadang-kadang kecewa, kadang-kadang murung, kadang-kadang bimbang ini sebab kadang-kadang dia meletakkan harapan yang tidak realistik. So, kita perlu ada perancangan. Kita perlu ada perancangan. Tetapi kita kena ada satu lagi konsep yang dipanggil konsep tawakal tadi tu. So, kita buat yang sehabis baik, kita tawakal kepada Allah. So, kalau Allah tak bagi, kita kena tahu bahawa kita kena usaha lagi. Sebab kenapa kita kena perlu usaha? Sebab kita hamba. Memang selayaknya kita kena usaha. Kenapa aku diuji? Sebab kita hamba. Jadi bila kita faham konsep ini pelajar-pelajar, kita tak ada masa untuk runsing, tapi kita akan sentiasa berusaha untuk mencari jalan. Kita akan sentiasa mencari jalan. Okay? Itu sedikit mukadimah berkaitan dengan kesihatan mental kita. Dan kita tengok sebagai seorang student, apakah sebenar ujian yang kita akan hadapi. Okay, kita tengok pada next slide, silakan. Kita tengok. Sebagai seorang pelajar lah, kita kata kita seorang pelajar lah, kita akan berhadapan dengan 4 ujian. Ini kata para ulama, kita akan berhadapan dengan 4 ujian. Ini kita kena bersedia. So kenapa kita kena ada ilmu, kenapa kita ada maklumat untuk kita lebih bersedia. So bila kita bersedia, kita kurang tertekan. Kebanyakan kita tertekan apabila kita tidak bersedia. So salah satu cara untuk kita bersedia adalah dengan ilmu tadi tu. So 4 yang kita akan hadapi sebagai seorang pelajar, apakah 4 itu? Okay. 4 soalan, ada 4. Pertama, individu tu. Individu tu macam kita lah. So ujian yang pertama datang pada kita adalah berkaitan dengan diri kita. Kadang-kadang kita ni ada sifat malas, kan, kita rasa badan-badan kita sakit, kadang-kadang ada yang OKU kan, yang tak boleh jalan kan, kadang-kadang mata rabun, kadang-kadang kepala pening. Ini ujian yang memang ada pada pelajar. Ujian yang pertama adalah datang daripada diri kita, iaitu individu itu sendiri. Jadi kita kena tahu individu tu macam mana. Yang kedua, apa ujian kita dalam menuntut ilmu? Ilmu itu sendiri. Ilmu itu sendiri. Maknanya kadang-kadang ilmu tu susah kan. Kadang-kadang ilmu tu sukar, kadang kena hafal, payah, complicated. Jadi ujian boleh datang dari segi ilmu itu sendiri. Yang ketiga, kita sebagai seorang pelajar, kita akan berhadapan dengan yang dikatakan ujian datang daripada majlis ilmu. Contohnya, majlis ilmu ni kadang-kadang kipas rosak, LCD tak berfungsi, kan? Jadi macam-macam lah, panas, jadi jauh, nak pergi hujan. Ini adalah cabaran bagi seorang pelajar yang menuntut ilmu, majlis ilmu. Okay? Lagi, apa lagi? Guru. Guru ni adalah guru, kadang ada guru yang garang, guru yang bengis, kan? Macam Tuan Irfan, boleh berkongsi sikit, apakah ujian yang sekarang Tuan Irfan hadapi? Tuan Irfan ada di talian? Ada. Tuan Irfan, kalau Tuan Irfan tengok kan sekarang ni, apa yang ujian yang Tuan Irfan hadapi? Ujian bentuk macam mana ya? Ujian. Itulah daripada individu ke, ilmu ke yang Irfan rasa sangat berat untuk tanggung sekarang ni. Ujian yang sangat berat untuk tanggung, contohnya kes COVID sekarang di Malaysia, terutamanya di Kota Baru, sebab saya tinggal di Kota Baru. Dia semakin meningkat sebab ramai yang tidak mengindahkan SOP yang dikuatkuasakan oleh kerajaan dan ada yang tidak percaya terhadap
kes ni, virus COVID. Jadi benda tu dia terlibat dalam sifat majlis ilmu tadi tu ataupun individu kan. Jadi bila kita berhadapan dengan seorang pelajar ni, kita tengok orang kita tengok individu lain tidak mengindahkan SOP kan. Tak ada apa-apa. Kita ni yang berjaga-jaga ni, kita pula yang rasa takut kan. Itu adalah ujian daripada diri kita. Sebab individu kita sendiri yang rasa takut dan bimbang dengan orang lain. Pelajar, sebagai seorang pelajar, kita akan berhadapan dengan 4 ujian ni. Individu, itu diri kita sendiri, ilmu, majlis ilmu. Contohnya kadang-kadang bila majlis ilmu macam ni lah, kadang-kadang line tak ada kan, masa COVID. Line terputus, lepas tu tiba ujian, lepas tu ini adalah ujian majlis ilmu. Dan keempat, guru lah, kadang ada pesara-pesara yang tak boleh lebih kurang, yang garang. Ini yang kita akan hadapi. Okay? Jadi ini ujian ni kita kena hadapi dan kita kena tahu kita akan hadapi. Jadi bila kita dah ada hadapi, kita akan buat persediaan. Baik. Next slide. Okey, yang ni saya suka berbincang. Ini adalah kajian dijalankan oleh Ustaz Muhammad bin Abdullah, seorang pengasas forensik insan. Dia mengkaji tentang bahawa sifat-sifat manusia ni dia ada kaitan dengan sifat-sifat manusia ni dia ada kaitan dengan kesihatan mental. Jadi nature manusia ni nanti Tuan Irfan boleh tengok. Tuan Irfan ni kat bahagian mana? Ishraf pun boleh tengok. Ishraf ni orang mana? Jadi kita tengok personality itu, kita sambil-sambil kita buat two-way communication. Okey, pertama manusia ni kita katakan manusia ni ada personality yang kita katakan personality mata. Jadi kita tengok personality kita, baru kita boleh tahu ni kecenderungan kita kita akan boleh berhadapan dengan kesihatan mental yang macam ni. Jadi kita akan lebih bersedia. Okey, yang pertama orang mata. Mata ni dipanggil sahsiah basariah, orang yang mata. Kan, orang yang mata ni kalau ada personality mata ni, dia ni jenis action oriented tau. So action oriented ni maksud dia kalau bagi tugas dia buat je dulu. Dia redah je dulu. Dia tak fikir, dia redah dulu. Ada benda buat dulu. Dan kadang-kadang bila dia buat tu baru dia fikir. Jadi kadang-kadang orang bagi arahan pada dia buat je dulu, lepas tu baru dia fikir. Ni jenis orang mata. So mata ni kadang-kadang dia kurang teliti sikit. Dia jenis bertindak. Action oriented. So kalau kita bercakap dengan dia, dia suka tengok the big picture. Kalau detail ni dia tak berapa suka. Jadi dia suka tengok the big picture. Jadi orang mata ni kita akan tengok dia jenis orang yang action oriented. Dia terus buat. Seterusnya kita tengok pula orang telinga. Orang telinga. Personality telinga ni kita panggil dia sahsiah samiyah, iaitu orang yang information oriented, yang detail person. Orang ni kalau dia nak bertindak, dia mesti kena ada informasi yang lengkap. Kalau dia tak ada informasi, dia tak boleh nak bertindak. Jadi kalau orang telinga ni dia jenis orang yang teliti dan sangat detail. Dia orang yang detail. So kalau dia cakap pun sepatah dia jawab. Berbeza dengan orang mata. Orang mata ni kalau cakap, dia cakap biasanya laju. Biasanya dia cakap laju. Lepas tu dia dia cakap laju dan dia cepat bertindak. Tapi kalau orang telinga ni dia cakap slow, perlahan, satu-satu. Kalau dia nak bercakap tu dia mesti ada informasi. Kalau dia nak bertindak tu dia mesti ada maklumat baru dia boleh bertindak. Okey, itu adalah orang telinga. Orang akal sahsiah akliyah ni adalah orang yang dikatakan sebagai orang objective oriented. Okey, objective oriented So objective oriented ni adalah jenis orang yang macam kalau dia nak buat sesuatu dia akan fikir. Dia akan fikir ke hadapan. Maknanya dia akan fikir, okey aku nak capai target ni macam mana. So kalau nak orang akal ni, kalau dia buat sesuatu dia akan letak target dulu. Dia jenis orang yang futuristic, okey, ataupun kalau dia buat sesuatu dia mesti akan ada target dia. Okey, dia mesti ada target dia. Jadi ini ada jenis orang yang objective oriented. Jadi ini adalah orang sahsiah akliyah, orang yang jenis akal Dan kita tengok orang yang seterusnya adalah orang yang hati, iaitu sahsiah hisiyah. Orang yang hati ni, orang panggil dia hati yang inner person ataupun person oriented. Yang dia ni mudah, dia ni jenis suka berfikir bagi pihak orang lain. Kalau kata ikut Ustaz Muhammad tu, dia suka fikir bagi orang lain. Dan dia sangat memahami, sangat peka dengan perasaan orang. Dia ni empati orangnya, mudah simpati orangnya. Okey. Kalau Tuan Irfan rasa Tuan Irfan dekat orang mana? Yang dominan lah, yang dominan. Orang mana? Irfan ni rasa orang mata ke, cenderung mana? Orang telinga ke? Mata kot.
Mata lah, maksudnya dapat ajaran terus buat Betul. So maksudnya Tuan Irfan jenis orang yang mata. Jadi kita tengok orang mata ni memang dia jenis orang yang action oriented. Dapat je tugas dia buat terus Okay. Jadi kan kita tengok setiap personality ni dia ada dia punya, dia akan ada mudah terdedah dengan beberapa kesihatan mental. Tapi tak semestinya. Tapi kebanyakan macam tu. Dia termudah. Dan orang mata ni dia mudah mengalami yang dipanggil sebagai bipolar. Bipolar ni dipanggil mood disorder tau. Dia ada dua tau. Bipolar ni dua kutub lah bahasa Melayu dia. Dia ada dua. Kalau dia rasa gembira, dia gembira sangat. Dia akan buat tindakan dia. Dia akan buat. Lepas tu sampai ketika dia bila dia datang, dia mood dia down, dia akan depresif. Jadi dia macam, kalau dia gembira sangat. Tapi kalau dia marah, dia akan marah sangat. So setengah orang panggil, dia panggil mood roller coaster. Mood roller coaster. Maksudnya dia ada naik, ada turun, ada naik, ada turun, ada naik, ada turun kan. Dia macam mood dia tak berapa bagus. Ini kita panggil bipolar. Jadi ini adalah bagi orang yang mata dia cenderung untuk berhadapan dengan bipolar ni sebab dia orang yang bertindak. So kadang-kadang dia bertindak melulu, dia rasa seronok tapi satu ketika dia akan rasa menyesal dengan perbuatan dia. Jadi dia akan ada bipolar. Jadi orang ni kita panggil dia kecenderung bipolar ni, kita tengok dia adalah sebagai orang yang dia emosi dia naik turun. Kejap naik, kejap turun, kejap gembira, kejap marah. Tapi dia berbeza mengikut orang. Berbeza mengikut orang. Kalau orang telinga pula, sebab dia detail kan, jadi dia mudah kena OCD. OCD ni apa? Obsessive Compulsive Disorder. Kalau bahasa kita mudah faham, dia ada orang yang was-was. Kalau basuh tangan banyak kali, kalau sembahyang Allahu Akbar banyak kali. Sebab dia was-was kan? Dia was-was. Lepas tu kalau dia fikir, dia terfikir dah kunci ke belum? Dia buat tindakan tu kompulsif, berulang-ulang. Okay? Dan dia pentingkan sangat kesempurnaan. Dia sangat mementingkan kesempurnaan, perfectionist. Jadi orang yang telinga ni sebab dia detail, dia mudah terkena OCD. Lepas tu perasaan was-was. Perasaan was-was. Okey. Kalau orang akal ni, sebab dia objective oriented, dia pandang ke hadapan, sebab dia suka fokus ke hadapan dia mudah bimbang. Dia mudah bimbang sebab dia selalu fikir masa depan kan. Benda-benda yang tak pasti. Jadi benda-benda yang tak pasti tu dia selalu memikirkan, jadi dia akan mudah rasa bimbang. Dan dia juga mudah halusinasi ni, maksudnya dia dengar, dia boleh nampak suara-suara yang orang tak lain nampak dan dia boleh nampak. Sebab dia terlalu bimbang, jadi dia mempengaruhi sistem otak dia tu, membuatkan dia boleh nampak apa orang lain tak nampak. Sebenarnya itu dicipta oleh pemikiran dia. Akhirnya dia nak boleh nampak dan akhirnya dia boleh dengar. Bagi orang yang akal ni, sebab apa? Dia action oriented. Dan orang hati ni, dia sebab dia selalu memikirkan tentang orang kan, kadang-kadang terlalu sensitif kan, jadi dia mudah kena depression. So depression ni apa? Adalah kesedihan yang melampau. Okay? Itu adalah sedikit. Okay, kita buka dulu untuk soalan. Okay, Irsyaf Hasan ada soalan peserta untuk cikgu. Okay, silakan. Soalan, silakan kalau ada. Saya buka aircon jap. Okay, silakan kalau ada soalan. Tuan Irfan ada soalan ke? Ada satu soalan. Silakan. Pada pendapat Tuan, apakah yang patut kita lakukan untuk mengatasi stres yang kita alami? Okey, stres ni kan kita kena tengok trigger dia apa tau. Sebab setiap orang trigger ni macam tu dia berbeza. Contoh kalau ada setengah orang dia stres tu disebabkan kerana masalah pembelajaran dia. Kan? Jadi dia kena cari masalah pembelajaran dia apa. Contoh masalah pembelajaran dia adalah berkaitan dengan susah nak ingat. Jadi pembelajaran dia. Jadi kita kena fokus, kena cari coping skill ataupun daya tindak berkaitan dengan pembelajaran. Ada juga yang stres disebabkan oleh maksudnya disebabkan perhubungan. Perhubungan. Sebab stres ni umum tau. Stres ni umum. Jadi setiap orang tu ada stres tetapi berbeza. Jadi kita kata apa trigger dia. Jadi kalau kita kena tahu trigger dia, jadi kita cari coping skill dia. Tapi yang paling mudah sekali, paling mudah kita guna psikologi first aid. Bila datang je stres kepada kita kena faham, jangan kita membina sangkaan-sangkaan yang negatif. Sebab sangkaan-sangkaan kita ni, pemikiran-pemikiran kita yang negatif ini akan membuatkan kita mudah lagi tertekan. Tapi itu sekadar sangkaan, bukan bukti. Jadi yang pertama sekali bila kita berhadapan dengan situasi secara umumnya,
Kita diajar supaya mencari hikmahnya. Mencari hikmah dia, kita muhasabah. Kita muhasabah apa sebenarnya hikmah. Apakah proses pembelajaran apakah proses pembelajaran daripada masalah yang aku hadapi. Ini yang paling umum lah kalau kita berhadapan dengan stres. Sebabkan pelajar ataupun tuan-tuan dan perempuan, bila kita menghadapi stres ni kan kesan daripada kita lah. Orang lain tak ada. Okay, kita yang kena. Jadi kita kena, pertama sekali kita kena betulkan diri kita, sebab orang lain dia tidak boleh memberi kesan pada kita. So kita saja, psikologi kita yang memberi kesan pada kita. Okay. Pada pendapat cikgu, apakah yang patut kita lakukan untuk masa stres yang kita alami? Okay, ni dah jawab tadi. Tadi ada soalan sebelumnya daripada siapa tadi sebelum ni? Okey, apa pendapat cikgu tentang pandangan orang ramai menganggap depression dan anxiety disebabkan oleh lemahnya iman? Statement itu betul ke mitos semata-mata? Baik. Lemahnya iman ni kita tengok kepada kepercayaan lah, kepercayaan. Okey. Ada yang kita, kalau kita tengok kajian Al-Baqi kalau kita tengok kajian Al-Baqi ni buku dia, iaitu pakar kaunseling, pakar kognitif tapi dia ada dua tau. Satu yang disebabkan memang ada dipanggil endogenous. Endogenous ni adalah menyebabkan chemical otak kita. Okay, otak kita. Dan yang kedua disebabkan oleh reaktif. Tetapi kenapa kita ada setengah kata lemahnya imannya, kita tak boleh kata totally tu betul lah. Sebab mungkin disebabkan ada berlaku chemical dia. Tetapi agama ni panduan agama ni dia bagi kita panduan tau. Dia bagi kita panduan supaya kita nampak dunia ni lebih jelas. Contoh contoh kan kalau katakan dia kena katakan kalau dia berdepan dengan seorang dia berdepan dengan dizalimi kan, dia dizalimi. So bila dia dizalimi, dia rasa diri dia dizalimi, dia rasa kenapa aku kena macam ni. Tetapi bila adanya Islam datang, iman tu, bila dia ada kepercayaan di bahawa seseorang yang dizalimi, doa dia akan makbul. Jadi dia akan ambil yang benda baik tu. So bila dia fikir benda baik tu, dia akan berdoa untuk kebaikan diri dia, so dia akan tenang. Dia akan tenang. Itu sebab agama ni, kepercayaan ni, dia akan membuatkan kita sebagai panduan kat kita, membuat kita lebih tenang. Contohnya kita rasa susahnya aku ni, tak boleh lah menghadapi kesulitan. Jadi kita ada agama yang membantu kita. Contoh dia kata apa? Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya di sebalik kesulitan tu adanya kesenangan. Mana benda tu membuat kita rasa okey, kurang sikit beban tu. Sebab iman ni berkaitan dengan kepercayaan kita. Dan agama Islam mengajar kita membentuk kepercayaan yang positif. Nampak tak? Jadi bila kita ada kepercayaan positif tu dan kita yakin bahawa itu datang daripada Allah, Tuhan yang sebenar-benarnya, yang maksudnya tidak ada keraguan. Jadi dia akan menguatkan emosi kita, dia akan buatkan pemikiran kita. Jadi bila kata berkaitan iman, saya suka bercakap berkaitan dengan belief system kita. Belief system kita. Dan agama datang membawakan kita lebih optimis. Lebih optimis. Tetapi ada juga kes Afifah, ada juga kes yang memang mereka dikategorikan sebagai endogenous depression, yang mana tidak berlaku keseimbangan chemical dalam otak tu yang berkaitan dengan neuron transmitter tadi tu. Yang ini lebih kepada medical tapi tak 100% Ada juga bidang perubatan. Dan ini juga dikaji oleh Abu Zaid Al-Baqi dalam pada abad ke-9 dah lama dah. Okey, seterusnya ada lagi soalan. Silakan kalau ada. Huzaiz Tahmiz Ustaz, masalah tidur, baring berjam-jam, bangun letih badan, jadi kurus dan merasa diri kita bukan yang sebenar. Okey, Huzaiz kalau kata dah 2 bulan lebih kalau macam ni, kalau lebih 2 bulan biasanya kita normal tidur 8 jam kan. Tengok normal kita. Kalau kata Huzaiz Tahmiz Huzaiz kata kita tidur biasa 2 jam kan. Kita tidur biasa 8 jam atau 6 hingga 8 jam. Tapi kita tidur berjam-jam mungkin disebabkan kita tidak ada aktiviti nak buat. Manusia ni kan dia ada 2 tau. Satu dipanggil sebagai introvert. Introvert ni kita panggil mu'anzil Orang yang suka, introvert ni orang yang jenis macam kalau duduk sorang-sorang dia akan dapat tenaga tau daripada muhasabah. Dia mu'anzil. Ada juga orang yang dipanggil extrovert, munfatih. Maknanya bila dia duduk dengan ramai-ramai dia akan dapat tenaga. Dia akan lebih bersemangat. Jadi kadang-kadang biasa contoh kalau orang tu dia biasa duduk kat ramai, tapi bila tiba-tiba dia duduk seorang macam PKP kan, dia tak pergi mana, dia akan sedikit mengganggu dia punya emosi dia, psikologi dia. Kan, dia mengganggu psikologi dia. Jadi
apa yang kita boleh buat apabila kita tahu kita ni jenis orang extrovert atau introvert. Introvert okey, dia boleh belajar seorang-seorang, dia boleh muhasabah. Bila dia muhasabah tu dia lebih kuat. Tapi orang yang extrovert ni, munfatih ni jenis orang yang macam dia perlukan persekitaran yang ramai orang membuat dia tenaga. Jadi bila dia seorang-seorang ni, mungkin dia rasa bosan, jadi dia akan mudah tidur. Jadi satu cara dia adalah kita bina satu aktiviti. Kita cipta satu aktiviti yang boleh membuatkan kita lebih bertenaga. Salah satu je cara yang kita boleh tengok, kita digalakkan untuk berolahraga kan. Kita bersukan ke apa-apalah, ataupun kita berborak ke dengan sesiapa. Jadi tidur juga merupakan salah satu tanda bahawa kita bosan. Jadi bosan, jadi kalau kita tidak hadap, kita macam tak cari penyelesaian dia, tapi penyelesaian ni dia berbalik kepada kita punya diri kita. So setiap manusia ni kan dia ada hobi. Jadi hobi ni dia adalah satu ubat bagi hati. Contoh kalau Huzaif mungkin minat apa? Kalau minat menyanyi kan, apa salahnya menyanyi? Sebab itu adalah ubat bagi Huzaif. Dan setiap orang ni berbeza. Setiap orang ni dia berbeza. Cara nak mengenal seseorang punya coping skill, apa hobi dia masa lapang. Itulah kadang-kadang coping skill dia. Okay? Terjawab ke Huzaif? Okay. So ada lagi soalan seterusnya. Okay. Kalau tak ada kita teruskan slide kita boleh So kita tengok sikit. Berkaitan dengan kesihatan mental ni, kita dapatkan sikit maklumat. Okay. Next slide please. Okay. Tengok menjelang 2020, penyakit mental dijangka menjadi masalah kesihatan kedua terbesar kepada rakyat Malaysia selepas penyakit jantung. Jadi menurut tinjauan Kebangsaan Kesihatan dan Mobiliti pada 2015, 1 daripada 3 orang dewasa yang berumur 16 tahun ke atas di Malaysia mengidap beberapa jenis masalah kesihatan mental. Kesihatan mental ni ada 200 jenis yang didiagnos. Tapi yang popular ada 4. Okey, kita baca next seterusnya slide. Okey, kesihatan mental apa yang dikatakan dengan kesihatan mental? Okey, kesihatan mental dia adalah merangkumi kesejahteraan dari segi emosi, psikologi, sosial kita dan dia mempengaruhi cara kita berfikir, merasa dan bertindak. So bila kata berfikir, merasa dan bertindak, dia mempengaruhi psikologi kita. Dia akan mempengaruhi psikologi kita. Dan kesihatan WHO, kesihatan mental mengatakan bahawa keadaan kesejahteraan di mana individu menyedari keupayaan sendiri, dapat mengatasi tekanan yang normal, dapat bekerja dengan produktif dan bermanfaat dan mampu memberi sumbangan kepada komuniti. Jadi seseorang itu dikatakan mempunyai kesejahteraan mental yang baik apabila dia dapat mengatasi masalah dia dan dia boleh beri menyumbang dan dia boleh bertingkah laku dalam keadaan yang normal dari segi psikologikalnya. Contoh macam ni. Kalau orang bawa lawak tu memang lawak lah, dia boleh ketawa. So kalau orang sedih, dia sedih. Kan? Jadi dia boleh menjalani psikologikal dia secara normal. Nampak? Itu maksud dia. Itu maksud kesihatan mental. So apa pula yang dikatakan dengan penyakit mental ni? Silakan next slide. Okey. Penyakit mental ni ataupun dipanggil sebagai kecelakaan mental. Kita panggil sebagai mental disorder. Kan, mental disorder. Dan dia adalah kesihatan melibatkan perubahan dalam pemikiran, emosi dan tingkah laku. Yang mana kalau kita tengok, dia berlaku dalam masa 2 minggu. Okay, dia akan berlaku dalam masa 2 minggu yang tak dapat diselesaikan. Contohnya kalau kita stres, kalau dalam masa 2 minggu kita tak dapat coping tau. Coping ni maksud kita tak boleh nak buat daya tindak. Jadi pelajar, kita akan dapat masuk dalam kategori anxiety dan juga depression. Maksud dalam masa 2 minggu. Itu sebab kalau kita tengok recovery process biasanya 14 hari kan, masa 2 minggu. So dalam 12 minggu, dalam 2 minggu, 14 hari kita tak dapat nak coping skill, jadi kita sudah masuk sama ada kita menghadapi kemurungan ataupun anxiety. Okay? Baik Okey, yang popular sekali kalau kita tengok yang paling popular sekali di Malaysia, penyakit yang berkaitan dengan kemurungan, keresahan, kecelaruan bipolar dan skizofrenia. Ini yang paling popular lah. Okey, kita tengok apa sebenarnya yang menyebabkan penyakit mental ni. Okey, kita pergi next slide. Okey, next. Yang ni. Apa yang menyebabkan seseorang itu dapat penyakit mental? Dari kajian menunjukkan bahawa pertama sekali dia mempunyai pengalaman hidup yang teruk seperti trauma atau sejarah penyalahgunaan seperti penderaan kanak-kanak dan serangan seksual. Okey. Pertama sekali seseorang itu mudah terdedah dengan penyakit mental apabila dia ada pengalaman trauma. Jadi kan pelajar-pelajar, tuan-tuan dan perempuan bila kita tahu benda ni, kita tahu kita orang yang terdedah.
So bila kita orang terdedah, so apa kita nak buat? Kita kena cari rawatan, kita cari ubat dia. Kita cari kita merawat. So kita orang terdedah. So yang pertama sekali, orang yang boleh terdedah ni, orang yang boleh terdedah dengan penyakit mental ni, okay, ataupun kecelakaan mental, yang pertama sekali dia adalah orang yang ada pengalaman-pengalaman trauma. Dia ada pengalaman trauma dalam hidup dia. Sama ada dari seksual ke, pengalaman fizikal, menjadi mangsa dera. Jadi mereka ni adalah golongan yang terdedah dengan penyakit mental. Yang kedua, pengalaman yang berkaitan dengan penyakit perubatan kronik yang berterusan seperti stroke, kanser atau kencing manis. Mereka juga adalah golongan yang boleh menyebabkan penyakit mental. Contoh stroke kan, sebelah tu tak boleh, jadi muka sengit. Ini juga adalah golongan yang terdedah. Yang ketiga, faktor biologi seperti genetik atau ketidakimbangan kimia dalam otak. Dan betul macam skizofrenia, orang Melayu kata saka tau. Ni saka ni daripada nenek dia. Nenek dia jatuh pula kepada makcik, pada mak dia jadi pada dia. Sebenarnya kalau kita tengok dari segi skizofrenia pun, dia adalah melalui pembawaan baka. So pembawaan baka tu sangat penting. Jadi kalau kata nenek dia ada, mungkin kena dekat mak dia dan mungkin anak perempuan dia pun kena. Jadi nampak tak ada sistem genetik tu. So genetik juga boleh mempengaruhi. Itu sebab kadang-kadang mereka yang mengalami penyakit mental ni disebabkan ada ketidakseimbangan kemikal dalam otak dia lah. Jadi bukan sekadar persekitaran, tapi juga ada pembawaan genetik. Yang keempat, pengambilan alkohol atau dadah secara rekreasi. Dan kita faham kalau kita ambil dadah-dadah, contohnya pil kuda, ais seperti syabu, ambil alkohol, jadi ini boleh merosakkan kita punya struktur otak. So dalam istilah dia hijack kita punya brain. Kalau kita ambil bahan-bahan yang terlarang seperti yang sekarang ni popular, pil kuda, syabu, ais kan, yang ni boleh memberi kesan kepada otak kita. Dan kesan yang paling teruk adalah halusinasi tu lah bagi yang ambil dadah. Dan apa lagi? Dan mereka yang kurang pendedahan dengan interaksi sosial. Jadi diorang duduk rumah je tak bagus dia belajar, kadang-kadang kena keluar. Kena bercampur, kena bergaul, jangan duduk je. Sebab bila kita berinteraksi ni kan kita akan lebih mudah, kita ada daya coping skill yang baik. Jadi kalau kita petang-petang kalau kita tak ada kawan, kita suka duduk rumah, jadi kita akan membuatkan kita ni jadi macam pemalu, segan. Bila kita keluar kita macam terkejut. Jadi kalau ada masa belajar, pergi aktiviti-aktiviti bersosial. Masuk terlibat dalam aktiviti kurikulum sebab ini akan membantu. Okey. Sebenarnya mempunyai perasaan kesepian dan pengasingan maknanya dia rasa lonely tau. Dia ada perasaan lonely, dia rasa ada orang kehilangan ini pun ada, kita ni adalah golongan-golongan yang terdedah dengan kemurungan. Baik, next slide. Kita pergi next slide. Okey, kemurungan ni kita tengok sikit. Kemurungan kita tengok kemurungan ni adalah kecelaruan. Okey, yang ni cikgu cerita secara orang kata secara sibas lalu lah. So kemurungan ni adalah satu episod kesedihan lah yang melampau. Maksudnya kita terlalu sedih dengan peristiwa-peristiwa seperti perceraian ke berlaku yang menyebabkan kita akan mudah murung. So kita tengok apakah tanda-tanda dan gejala ni. Kita tengok ada tak pada diri kita. Ada tak kita tanda-tanda ni? Okay, next slide kita pergi kepada tanda dan gejala. Okay, next slide. Okay, ni Okay, pertama kita tengok kita ni ada kemurungan atau tak? Kemurungan ni depression ni. Pertama, kita rasa kita tak berdaya. Okay, kita rasa macam kita dah putus harapan. Ini yang pertama. So kita rasa macam dah biasa orang yang murung ni akan cakap lah, aku dah malas nak fikir lah. Okay, aku dah malas nak fikir, aku dah penat nak fikir. Okay, tengok dari dia cakap kan, tu cara dia. Aku dah penat nak fikir. Okay, yang kedua, dia hilang minat tau dalam aktiviti harian. Dia dah tak ada minat. Dulu dia suka keluar dengan kawan dia dah tak keluar. Dia dah tak pedulikan lagi dah. Dulu hobi dia suka pergi memancing, jadi sekarang dia tak pergi memancing. Ini salah satu tanda gejala orang tu ada tanda-tanda kemurungan. Yang ketiga, dia dah hilang selera makan. Berat badan pun dah menurun, muka dah cengkung. Itu salah satu kemurungan. Lepas tu tadi ada sahabat kita kata perubahan tidur atau insomnia. Perubahan tidur ni, dia maknanya kadang-kadang malam-malam dia boleh terjaga. Lepas tu susah nak tidur. Dia susah banyak fikir. Banyak tidur pun satu hal juga. Banyak tidur pun ada juga kategori dia macam tu. Tapi kebanyakan mereka yang mengalami kemurungan ni, mereka susah untuk tidur. Okay, mereka susah untuk tidur dan akan berlaku insomnia.
Dan keempat, mereka mudah marah dan mereka mudah resah. Okay, gelisah tak tentu hala kan. Dan marah, ini ada tanda-tanda orang yang menghadapi kemurungan. Kita tengok ada tak pada kita. Okay, kalau ada cepat-cepat pergi buat rawatan lah. Kita jumpa pakar-pakar yang boleh bantu kita. Okay, next. Lepas tu kehilangan tenaga. Kehilangan tenaga mana kita mudah rasa letih. Okay, kita mudah rasa letih, kita rasa macam macam lembab, fizikal kita macam tak bermaya, tugas-tugas yang kecil pun kita tak boleh nak buat. Ini asal tanda yang membuat kita kemurungan adalah satunya kehilangan tenaga. Yang keempat, kita rasa benci dengan diri kita sendiri. Okay, kita rasa benci dengan kita suka merasa harga diri kita rendah, kita suka mengkritik diri kita rasa diri kita teruk. Okay, ini salah satu. Yang seterusnya, tingkah laku melulu. Maksudnya melulu ni kita macam cuai, suka terlibat dengan suka-suka yang membahayakan diri kita, dan kita hilang konsentrasi, dan lagi satu, ketidakselesaan atau kesakitan yang tidak dapat dijelaskan. Contohnya kita sakit kepala, sakit otot, sakit perut secara tiba-tiba. Tapi tak tahu pula jadi ini ada satu tanda-tanda yang membuatkan kita sudah masuk kepada fasa kemurungan tu. Itu sebab daripada gangguan mental tadi tu, dia boleh bagi kesan kepada fizikal. Itu dia kata psikosomatik tadi. Psiko jiwa, somatik tubuh badan kita tu. Jadi dia memberi kesan juga kepada kejiwaan kita. Yang pertama, yang popular adalah kemurungan. Yang seterusnya kemurungan. Okay, next kita tengok pada kemurungan, keresahan. Keresahan ni biasa kita panggil anxiety lah. So anxiety ni bimbang yang melampau, yang kita tak boleh nak kawal. Okay, tak tentu hala kita akan rasa bimbang yang tak tentu pasal. Okay, apakah punca kepada gangguan keresahan ni? Pertama, memang ada tindak balas kimia otak lah, genetik. Yang kedua daripada persekitaran lah, satu daripada persekitaran kita. Okay, dan terdapat jenis gangguan keresahan atau kebimbangan ni. Next slide. Okay, pertama sekali kita panggil dia sebagai dia panggil keresahan yang umum tau. Okay, yang ni kita bimbang satu benda yang kita tak tahu apa punca dia. Punca dia tak jelas. Kita bimbang je. Okay, ini bimbang, itu bimbang, ini bimbang, kita mudah bimbang. Benda-benda yang tak pasti, yang kalau takut ni, kalau takut, apa beza bimbang dengan takut? Takut ni kita takut benda yang pasti. Contoh kita nampak ular, kan kita takut. Kan ular tu membahaya. Kalau kita nampak harimau kan kita takut. Kan, itu takut. Tapi bimbang ni, kita tak ada satu benda yang pasti tau. Contohnya, ya aku takut lah lelaki tu macam nak bunuh aku kan. Tapi tak pun. Jadi dia bimbang benda-benda yang tak pasti. Yang kedua, gangguan panik. Dia mudah panik. Dia tiba-tiba, panik ni senang tau, dia kita nak kenal pasti. Dia punya pernafasan tu jadi laju. Tiba-tiba, dia boleh serang tiba-tiba. Okay, penyakit dia boleh serang tiba-tiba ataupun dengan keadaan. Dia boleh diserang tiba-tiba ataupun dengan keadaan. Okay. Panik ni macam salah satu contohnya adalah degupan jantung tu berdegup dengan kencang. Dan yang ketiga, yang biasa terjadi adalah dipanggil sebagai obsesif kompulsif. Dia ada 6 jenis. Pertama tadi kita tengok, pertama yang umum. Kita bimbang yang umum. Yang kedua, gangguan panik tadi tu. Tiba-tiba kita panik. Tak tahu apa sebab dia panik. Jantung kita, tangan kita berpeluh. Yang ketiga OCD tadi, obsesif kompulsif tu, mana kita rasa was-was. Okay. Kita banyak basuh tangan banyak kali. Okay, kita letak barang kita macam ulang-ulang banyak kali. Itu adalah kita panggil OCD lah, obsesif kompulsif. Yang seterusnya adalah gangguan keresahan. Seterusnya adalah gangguan stres pasca trauma ni. Ni apa ni? Yang ni adalah orang yang banyak terlibat dengan peristiwa yang trauma. Okay, dia teringat balik. Contoh peperangan ke. Okay, dia terlibat dengan kemalangan. Jadi benda tu boleh trigger dia. Contoh trigger dia, contohnya kalau tiba-tiba, kalau dia pernah hadapi peperangan, so bila dia dengar mercon je, dia rasa takut. Okay, dia rasa takut. Dia rasa bimbang, dia rasa takut. Okay. Jadi gangguan keresahan sosial, next. Yang ni, sosial ni kita panggil social phobia lah. Bila yang ni kita biasa kita tengok pelajar bila dia nak buat presentation. Okay, bila dia nak buat presentation, dia rasa takut. Mulalah dia akan menggelabah, dia takut kan. Ni presentation dan fobia khusus ni, ini pun kebimbangan, ini kepada binatang. Contoh pada cicak ke, pada lipas, yang normal. Ada orang takut pada pacat. Tapi kalau dia sehingga membuat kita hilang fokus,
sehingga membuat kita hilang fokus, dia akan menyebabkan kita kita panggil dia sebagai fobia lah. Okey. Jadi pelajar, okey, so bila kita berhadapan dengan yang ini, apa yang kita nak buat? Okey, apa yang kita nak buat? Kita tarik pernafasan dalam-dalam. Okay, next slide. Okay, kita tarik nafas dalam-dalam. Okay, tarik dalam perkiraan 4, tahan. Tarik 8, tarik 4, tarik kan. Tahan, lepas. Okay, paling mudah pelajar bila kita rasa dalam panik, kita rasa dalam bimbang, paling mudah tarik nafas. Tarik nafas dalam-dalam. Deep breath. Istilah tarik dalam-dalam, renggangkan badan kita. Okay, renggangkan. Cakap pada diri, tenang. Tenang. Itu paling mudah bila kita berhadapan dengan bimbang. Bimbang ni kadang-kadang kan dia kan ada yang disebabkan oleh genetik kan, chemical atau persecaran kan. Jadi bimbang ni akan buat kita kadang-kadang kita tak boleh nak fokus. So dapat je perasaan bimbang ni, cara paling mudah adalah tarik nafas dalam, cakap tenang, cool. Okay. Itu yang paling mudah sekali. Okay. Dan seterusnya adalah kecaran bipolar yang macam cikgu cakap tadi. Dia naik turun Okay, next slide. Dia kadang-kadang naik, mood pemikiran tingkah laku dia, lepas tu mula-mula perasaan sedih. Lepas tu bahagia dan bertenaga. Dia macam, dia naik turun tau. Kalau katakan dia mood dia dah bagus, idea dia mencurah-curah. Idea dia mencurah-curah, datang mencurah-curah. Lepas tu bila dia depresi, dia tak boleh nak move on. Okay, kalau kita tengok banyak artis, artis pun kadang-kadang kita tengok dia banyak macam ni. Dapat duit, dia beli. Lepas dia beli, dia menyesal. Dia beli, dia menyesal. Okay, ini adalah faktor-faktor. Dia faktor genetik, masalah hormon, ketidakseimbangan kimia dalam otak dan faktor persekitaran. Okay, next slide. Inilah yang tadi cikgu cakap. Dia bipolar tadi tu. Kadang-kadang dia manik. Manik ni macam contohlah, rasa sangat bersemangat, punya tenaga, lepas tu dia ada murung. Mungkin pelajar-pelajar ada pengalaman. Mungkin ada pengalaman macam ni. Mungkin pernah rasa ada pengalaman macam ni. Okay, mungkin boleh berkongsi, ada pengalaman ke berdepan dengan orang macam ni, mungkin dia boleh cerita dan kita boleh berkongsi dalam webinar ni supaya ada two-way communication. Okay, next. Okay, next slide. Ni skizofrenia lah. Okay, skizofrenia ni dia kita kenal dia melalui beberapa delusi. Dia ada delusi, iaitu kepercayaan palsu yang tetap tidak boleh diubah kerana penjelasan rasional yang tidak boleh dijelaskan. Dia mesti mengalami delusi, halusinasi, pemikiran betul yang bercelaru, perlakuan bercelaru dan gejala negatif. So kita tengok apakah gejala-gejala skizofrenia ni. Skizofrenia ni orang kata paling teruk lah. Yang paling dah kira tahap kritikal lah. Dia melibatkan psikosis. Okay, next. Okay, next. Okay, yang ni ni gejala dia. Okay, macam cikgu cakap tadi, dia berlaku dalam mula stres. Lepas stres dia bimbang. Lepas bimbang dia murung. Kalau tak dapat kawal dia akan jadi skizofrenia. Ini kesihatan mental. Okey. Yang pertama gejala dia gejala psikotik positif, halusinasi seperti mendengar suara, melihat sesuatu, khayalan paranoid dan persepsi kepercayaan tingkah laku yang berlebihan dan atau mengganggu perasaan sesuatu yang tidak wujud. Gejala negatif, kehilangan atau kurang keupayaan untuk memulakan rancangan, bercakap, kemerosotan emosi atau kurang motivasi dan keseronokan. Dia dah tak ada keseronokan dah. Dia panggil apati tau. Apati ni maksudnya dia tak ada emosi tau. Dia dah tak ada jiwa lah orang kata. Dah tak terasa seronok, dah rasa hidup ni tak bermakna. Macam tu sekali. Dan dia boleh dengar apa orang lain tak dengar. Yang ni lah yang paling teruk lah kalau kita tak dapat kawal. Okay. Jadi bahasa mudah dia macam ni. Okay, bahasa mudah dia macam ni pelajar. Macam mana kita nak tahu kita dalam keadaan dalam kesihatan mental? Yang pertama sekali, kita tak selesa dengan diri kita. Kita sendiri tak selesa dengan diri kita dan kita tidak boleh berfungsi daripada psychological. Contohnya kita tak boleh rasa gembira macam orang lain. Orang lain boleh gembira, kita tak boleh gembira kan. Yang pertama, kita tak selesa dengan diri kita. Yang kedua, orang persekitaran kita tak selesa dengan kita. Dan benda itu berlarutan sehingga 2 minggu. Jadi kita sebenarnya sudah mengalami dipanggil kecelakaan mental, sakit mental lah. Nak cakap sakit mental ni kan macam stigma kan. Jadi macam mana kita nak tahu secara mudahnya? Pertama, kita sendiri tak selesa dengan diri kita. Kita dah rasa tak ada semangat nak hidup.
Yang kedua, orang sekitar kita tak selesa dengan kita. Dan yang ketiga adalah benda tu berlaku dalam masa 2 minggu. 14 hari. Okey. Jadi pelajar, sebelum kita next slide. Kita tengok Okay. So kita kena faham macam mana kita nak atasi benda ni. Ni soalan dia. Ini jawapan dia. Okay, kita dah tahu terhadap kesihatan mental, apa kita nak buat? Jadi kita kembali kepada psikologi kita sebagai manusia. Manusia dia ada 5 unsur. Ada 5 unsur. So kita ada unsur roh. Roh ni. Lepas tu kedua kita ada unsur jasad. Ketiga kita ada unsur akal. Keempat kita ada unsur nafsu. Dan 5 kita ada unsur hati. Kelima-lima ni kita kena bagi dia makan yang betul. So kalau kita bagi makan yang betul, maka kita akan dapat kesejahteraan mental. Kesihatan mental kita akan kesejahteraan mental. Kita akan dapat ataupun kita panggil kesejahteraan jiwa dari segi psikologi kita. So bila kita bercakap psikologi manusia ada 5 unsur. So pertama dengan roh tadi. Roh ni kita kena kenal Allah. Sebab roh kita ni alastu bi rabbikum qala bala syahidina, kan? Qala bala syahidina alastu bi rabbikum. Maksudnya kita ni dijadikan fitrah kita, roh kita ni, kita memang tahu kita ni sebelum di alam roh ni kita memang dah kenal Tuhan kita. Tapi bila kat dunia ni roh kita ni kita kena kenal Tuhan. Sebab kalau kita tak kenal Tuhan, kita tak akan tenang. Jadi roh kita kena tahu siapa pencipta kita. Sebab kita tahu kita ni adalah makhluk yang dicipta, kita kena kenal pencipta kita. Tetapi kalau kita mengagungkan selain daripada Allah, contohnya kita mengagungkan harta, okey, jadi kita akan rasa tertekan. Rasa-rasa kita kena fikir, alah kalau duit habis ni macam mana, kan? Kalau kita beli duit habis, nak membeli takut duit habis, kan? Okey, takut kalau mencari takut tak cukup, hidupnya seng je. Sebab apa pelajar-pelajar? Sebab dia telah dia mengagungkan selain daripada Allah. Jadi roh kita ni kita kena bagi makanan dia adalah dengan mengenal Allah. Sebab tatma'anil qulub, bila kita mengenal Allah ni, hati kita akan menjadi tenang. Maksud roh kita tu akan jadi tenang. So bagi makanan. So makanan roh kita adalah cari Tuhan. Kenal Tuhan, siapa pencipta kita. So selagi kita tidak kenal Tuhan yang betul, hati kita tidak akan jadi tenang. Roh kita tidak akan jadi tenang. Okay. So kita bagi makan kepada roh kita. So makanan roh adalah kita kenal Tuhan. Yang kedua, jasad. Kita makanlah benda-benda yang halal thayyiban, benda-benda yang baik, halal dan lagi baik. Contohnya kita makan madu ke, makan makanan sunnah, okey. Jadi makanan halal ni dan baik ni akan membuatkan jasad kita akan jadi sihat. Tapi kalau kita bagi makanan yang salah, contohnya kita bagi makanan yang haram. Haram ni ada 2 aspek. Satu memang haram jelas, contohnya makan babi, kita makan benda-benda yang haram, kan. Yang kedua kita makan duit haram. Kita makan rasuah, kita makan duit-duit yang tak sepatutnya, kan, benda-benda haram, kita makan daripada hasil curi. Jadi benda-benda ni kotor, mengotorkan jasad kita, kan, membuatkan kita rasa macam tak tenang. Jadi jasad ni untuk kita sihat, kita pilihlah makanan yang halal dan baik. Maksudnya pilihlah makanan-makanan yang baik dan sunnah yang memberi kita kekuatan tenaga. Dan seterusnya akal. Akal kita juga perlu diberi makan. Akal kita perlulah bagi ilmu dan pengalaman. So bagi ilmu dan pengalaman yang boleh mendekatkan kita dengan Allah, dengan pencipta tadi tu. Sebab ada ilmu dan pengalaman yang membuat kita jauh daripada Tuhan. Itu sebab pelajar-pelajar, kita kena cari akal ni, kena ada ilmu dan pengalaman. So dengan ilmu dan pengalaman ni memberikan akal kita sihat. Jadi kita kena bagi makanan kepada jasad kita ni, bagi makanan kepada manusia ni. So manusia ni ada 5 unsur. So 5 unsur ni kena bagi makan supaya kita akan menghadapi kesejahteraan mental, kan. Okey, akal kita bagi ilmu dan pengalaman. Itu makanan bagi akal. So makanan bagi nafsu, kita kena bentuk sikap-sikap yang baik. Contoh didik dengan amalan-amalan yang baik. Contoh berpuasa, kan. Kalau kata kita tak mampu untuk berkahwin, kita nak melampiaskan nafsu kita tak mampu, kita anak muda, jadi kita kena berpuasa. Jadi bersedekah, jadi bersolat, berbuat baik, menghubungkan silaturahim. Yang ni adalah makanan nafsu. So kita buat amalan, sikap ni benda yang nampak. Okay? Sikap ni benda yang nampak. Buat benda-benda yang baik, amalan-amalan yang baik. So makanan yang tak baik adalah kita buat benda-benda yang tak baik tadi tu. Kita mencuri, kita bercakap kasar. Ini makanan-makanan yang kita salah bagi makan ni akan membuatkan kita akan mendapat penyakit mental. Jadi kalau nak bagi mental kita bagus, sejahtera mental, kita kena bagi nafsu makanan kita dengan benda-benda yang baik.
Yang terakhir sekali, hati. Hati ni makannya adalah dengan memupuk sifat-sifat terpuji ataupun mahmudah. Seperti sabar, syukur, tawakal. So benda-benda macam ni boleh membuatkan hati kita akan menjadi jiwa kita akan menjadi lebih tenang dan akan menuju kepada kesihatan mental yang baik. Okay? So setiap unsur kita ada 5 unsur dalam badan kita, roh, jasad, akal, nafsu dan hati, dan setiap itu ada makanan dia. Bagilah makanan yang betul supaya kita akan dapat kesejahteraan mental yang baik. Okay. So kita pergi kepada 10 petua. Okey, yang ni dikeluarkan oleh kesihatan mental dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan sebelum kita tamat pukul 10 Okey, yang pertama sekali. Tips yang pertama adalah hargailah diri anda Setiap awak ni adalah berharga. Itu sebab kita jangan bandingkan kebahagiaan kita dengan kebahagiaan orang lain. Kalau kita membanding-bandingkan kebahagiaan kita dengan kebahagiaan orang lain, kelak kita tidak akan temui apa-apa kebahagiaan. Ingat pelajar, dunia ni adil. Dan dunia ini adalah dia satu bentuk ujian kan, yang kita tadi katakan. Dan kebahagiaan orang ni berbeza-beza. Ada orang yang kadang-kadang kita tengok dia pandai kan, tapi tak apa-apa cantik kan. Ada orang cantik tapi tak apa-apa pandai. Ada orang bapa baik tapi tak kaya. Ada orang kaya bapa tak baik. So kita kena hargai diri kita. So setiap kita ni ada kelebihan kita, dan kita jangan bandingkan kebahagiaan kita dengan kebahagiaan orang lain. Kelak kita tidak akan temui apa-apa kebahagiaan. Jadi perkara yang pertama, hargailah diri anda. Sesungguhnya anda adalah yang berharga kan. Siapa yang nak menghargai diri kita kalau bukan diri kita? Jadi elak mengkritik diri hormat pada diri. Kita buatlah benda-benda yang membuatkan kita rasa seronok. Jangan buat kita murung. Sebab mengapa kita nak jadi mangsa di atas kebodohan orang lain? Kan? Orang marah kita kan, kita bawa benda tu kan, simpan sampai hati kita tak ni. Jadi jangan buat macam tu. Sayang diri anda, love yourself. Jadi hargai diri anda bahawa anda adalah yang berharga, anda adalah khalifah, anda adalah pemimpin untuk masa depan, dan ramai orang lagi memerlukan anda. Okey? Yang kedua, jagalah kesihatan fizikal, maksud jaga makan, senam, tidur mencukupi, kalau ada masa pergilah bersenam, sebab bersenam ni pelajar-pelajar dia akan keluarkan hormon endorfin, dia hormon-hormon ni akan membuatkan kita akan jadi lebih tenang tau. Dia ada neurotransmitter ni kalau kita belajar, dia ada bila kita bersenam ni dia akan keluarkan hormon-hormon yang neurotransmitter yang membuat kita happy. Contohnya hormon dopamin, serotonin, oksitosin. Bila kita bersenam kita akan keluarkan hormon-hormon yang gembira ni. Itu sebab bila kita rasa kita macam rasa sedih kan normal, sedih kan sedih normal, bimbang kan normal, tapi jangan bawa-bawa kan. Bila rasa tu pergi jogging, pergi jogging, ambil masa. Kalau belajar tu tertekan, berhenti sekejap, pergi riadah, pergi berbual, lupakan seketika. Dunia kalau fikir tak habis, tak akan habis. Belajar dunia ni kalau fikir tak habis. Kadang-kadang kita kena jaga sayang kita, sebab daripada penyakit mental itu akan membuatkan kita penyakit fizikal. Ingat tu istilah psikosomatik tadi tu. Okay, next. Yang ketiga. Apa lagi? Wujudkan sokongan keluarga dan sosial yang kukuh. Cari sokongan susu. Jadi kita galakkan pelajar-pelajar galakkan berpersatuan dapatkan rakan sokongan macam ni kan, kelab rakan kaunselor kan, kelab rakan kaunselor. Maknanya kita akan bantu diri kita untuk bantu orang lain. Kadang-kadang yang masuk kelab ni pun kadang-kadang nak sokongan kan. Kita perlukan sokongan orang lain. Okay, memang hidup ni memang Allah jadikan tak sempurna. Okay, kalau hidup ni sempurna kita tak akan memerlukan antara satu sama lain. Jadi Allah jadikan kita kadang-kadang kita tak berapa pandai bahagian ni. Kalau kita bahagian pandai ni, untuk apa? Untuk kita saling lengkap-melengkapi. So compete each other, bukan compete each other. Kita nak compete each other tu maksudnya kita melengkapi satu sama lain. Jangan jadikan satu persaingan dalam hidup ni. Okay, kalau kita pandai itu juga ujian. Jika kita bodoh itu juga ujian. Jadi kita kena faham. Jadi wujudkan sokongan dan sosial yang kukuh. Okay, yang keempat, jadilah sukarelawan. Sumbang masa dan tenaga anda untuk membantu orang lain. Anda akan berasa gembira melakukan sesuatu yang berfaedah untuk membantu seorang yang memerlukan. Selain itu adalah cara yang baik untuk bertemu dengan orang baru. Okey. Jadilah sukarelawan ni sebab ada satu istilah, ada satu hadis nak katakan kalau kalau kita susah, kita jangan tengok orang yang lebih tinggi daripada kita. Kan? Hal-hal dunia ni kita kena lihat orang yang lebih rendah daripada kita.
hal-hal akhirat ni akan tengok kita orang lebih tinggi daripada kita. Mana kita nak tambah usaha kan. Tambah usaha. Jadi bila kita menjadi sukarelawan ni, kita akan tengok kesusahan orang lain tau. Jadi secara psikologinya bila kita tengok kesusahan orang lain, kita akan rasa alah, beratnya dia lagi berbanding aku ni bersyukur. Jadi akan melahirkan rasa syukur sebenarnya dalam diri kita. So rasa syukur ni akan buatkan jiwa kita lebih tenang. Jadi bila kita jadi sukarelawan, kita bantu orang susah, sebenarnya dia membantu diri kita sebenarnya. Okay, dia membantu diri kita supaya kita akan jadi lebih bersyukur. Sebab selalu kita tengok masalah kita tu besar, sebab kita rasa masalah kita tu besar. Tapi bila kita pergi jadi sukarelawan, kita bantu orang lain, kita nampak rupanya ada orang lagi masalah yang lebih besar. Yang kelima, belajar menangani stres. Okay, cuba buat stres ni, dia setiap orang dia berbeza tau. Dia berbeza, coping skill orang ni setiap orang dia berbeza. Okay, ada yang jenis orang yang suka menulis journal, ada yang suka, dia berbeza ikut orang. Jadi yang penting kita kena kenal pasti apakah cara kita untuk orang kata kita punya coping skill kita punya coping skill. Okey, yang seterusnya yang keenam. Tenangkan fikiran anda Okey, latihan menenangkan boleh meningkatkan kekuatan minda dan pandangan hidup seseorang. Penyelidikan menunjukkan bahawa meditasi dapat membantu kita untuk bertenang dan meningkatkan kesan terapi. Cubalah untuk bermeditasi. Kalau kita buat dengan solat kan. Itu pun cara meditasi. Kalau setengah tak ada bermeditasi, kita merenungkan muhasabah. Ambil masa untuk tenangkan diri, bermuhasabah, lihat kebesaran Tuhan. Cari balik makna kehidupan ni, apa yang aku nak sebenarnya dalam hidup ni. Yang ketujuh, tetapkan matlamat yang realistik. Maksudnya kita letakkan matlamat ni penting untuk membuatkan kita terus nak usaha. Maksud target kita lah. Contoh kalau tak ada target, kita akan stuck tau. Kita akan macam stagnan. Jadi perlu juga ada target. Jadi tetapkan juga matlamat yang realistik supaya kita dapat kejar matlamat kita dan supaya hidup kita lebih terpandu. And then tukar rutin yang membosankan. Okay, cuba kita cari kita cari sedikit apakah aktiviti-aktiviti yang boleh membuatkan kita jadi lebih seronok. Okey, yang penting usaha tu, usaha menjadikan kita lebih seronok. Okey, next, yang kesembilan. Yang kesembilan, belajar elakkan ambil alkohol dan dadah. Okey. Sebab kadang-kadang ada orang ambil dia suka ambil masa singkat. Suka ambil benda yang masa singkat, jadi dia ambil alkohol dan dadah. Sebab alkohol ni dia memang ada daya penenang. Kalau kita belajar alkohol, kita belajar, dia memang ada dia adalah jenis dadah yang boleh membuat kita menjadi tenang kalau kita ambil alkohol dan dadah ni. Tapi yang memberi kesan jangka panjang yang lebih teruk. So dadah dengan alkohol ni adalah keseronokan yang sementara tapi kesengsaraan yang sepanjang masa. Jadi lebih baik tak payah lah. Lebih baik tak payah. Dia ada manfaat tapi manfaat dia sebenarnya tidak berpanjangan. Dan sesepuluh, dapatkanlah bantuan. Kalau kita rasa kita tak ada kekuatan, dapatkan kekuatan daripada luar, dapatkan bantuan daripada orang lain. Kadang-kadang ada masa kadang-kadang kita perlukan orang lain untuk bantu kita. Kadang-kadang mata orang lain masuk habuk, kita tiupkan. Tapi bila mata kita masuk habuk, kita perlukan orang lain untuk meniupkan habuk di mata kita. Dan walau macam mana hebat pun kita perlukan orang lain untuk membantu kita. Dan kadang-kadang kita tak nampak kesalahan kita lah. So, carilah bantuan, jangan biarkan kita dalam keadaan terbelenggu. Okay, next. Okay. Jadi macam mana belajar? Saya ceritakan bawa satu, ada seorang dulu para sahabat. Ada seorang sahabat Rasulullah ni pada kat Mekah ni dia banyak cerita berkaitan dengan akhirat lah. So dia banyak cerita berkaitan dengan akhirat kan. Jadi menimbulkan ketakutan di setengah sahabat ni. Jadi sahabat pun tanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, bilakah hari akhirat akan datang? So Nabi Muhammad SAW dia tak jawab bila hari akhirat itu akan datang, tapi dia kata apa persediaan kamu? Okay, apa persediaan kamu? Jadi pelajar, kita jangan terlalu pusing benda yang kita tak pasti. So yang perlu kita buat adalah kita manage hidup kita. Kita urus hidup kita. Okay? Dan beruntunglah qad aflahal man zakkaha wa qad jaba man dassaha. Maksudnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya dan sesungguhnya rugilah orang yang memotorinya. Maknanya pelajar, apabila kita berhadapan dengan situasi yang tidak menentu, kita tak tahu, ada benda yang kita boleh kawal dan ada benda yang kita tak boleh nak kawal. Jadi bila satu benda kita tak boleh kawal, kita uruslah dengan baik. Berusahalah bersungguh-sungguh dan selebihnya kita tawakallah kepada Allah. Dan kita tahu kita makhluk yang lemah, kita tak mampu nak kawal. Kalau kita mengambil tugas Tuhan, itu yang membuat kita tertekan.
Sebab apa? Kita cuba mengambil tugas Tuhan. Jadi kita hidup kita dengan sebarang ketidakpastian. Tapi ingatlah bahawa dunia ni adalah satu ujian dan hidupnya adalah berakhir dengan kematian. So apa persediaan kita? Jangan fikir benda yang kita tak pasti, fokus benda yang kita pasti, iaitu ujian dengan kepastian dengan ilmu tadi tu. So banyakkan ilmu, pertingkatkan diri dan sentiasa mempertingkatkan diri kita dengan tip-tips yang cikgu bagi. So next. Okey. Dan Allah tidak menilai dari mana kita bermula, tetapi Allah melihat dari mana kita berakhir. Teruskan perjuangan, teruskan perjuangan, teruskan perjuangan dan jangan pernah berputus asa dengan rahmat Allah. Teruslah usaha cari. Okey. Sebab kita percaya dan yakin setiap penyakit tu ada ubatnya. Jangan berhenti berharap kalau pelajar dan musim-musim macam ni mungkin ada tu, jadi kita teruskan. Okey. Baik pelajar. So ada apa-apa persoalan? So kita buka, jam dah menunjukkan pukul 10. Saya buka kepada soalan. Silakan. Maafkan saya, lagi satu soalan dari saya. Apakah punca seseorang boleh terkena penyakit mental? Adakah kena stres, tekanan yang berpanjangan? Okey. Walid Najmi dia bermula dengan stres. Bermula dengan stres. Apa-apa bermula dengan stres. Jadi bila bermula dengan stres, Walid, jadi kita kena terus coping skill. Dia macam ni tau. Bila dapat je, kata kalau kita rujuk pada buku Abu Zaid Al-Baqi dalam buku penyakit mental ni, CBT, dia istilah macam ni tau, Walid dan kawan-kawan. Bila kita terkena air panas, kita nak sejukkan dia, kita nak kurangkan panas, kita kena letak sejuk, air sejuk. Jadi tu sebab pelajar jangan kita dapat je sesuatu benda yang negatif, cuba kita coping skill balik dengan benda yang positif. Jadi benda yang panas tadi bila kita letak ais, dia akan jadi lebih kurang panas dia. Jadi bila kita berhadapan dengan stres, tekanan, yang pertama penting sekali, kita jangan buat sangkaan-sangkaan yang negatif tadi. Sangkaan-sangkaan lah yang tidak tahu betul. Jadi kita terus dapatkan maklumat lengkap, kita terus cari benda-benda yang positif atau cari kata-kata semangat. Kata-kata semangat. Contoh yang saya buat, contoh yang cikgu boleh bagi, contohnya macam cikgu cikgu Radi So cikgu carikan akronim tu daripada nama cikgu. Radi. Apa saja yang datang kamu kena redha. Sebab kita tahu bahawa setiap sesuatu berlaku tu ada hikmah dia. Amanah. So kamu sebagai hamba, kamu kena pegang amanah, dan amanah ni satu benda yang berat. Okay. Kita bina akronim dari kita. Ini yang paling mudah yang cikgu lakukan. Amanah. Lepas tu Radi, D doa. Jangan lupa doa pada Allah. Okey. Allah kata apa? Rabbukum ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, pasti aku akan makbulkan. Cara Allah makbulkan tu kita tak tahu. Tapi Allah akan makbulkan dengan cara macam mana pun. Tapi Allah bagi pada waktu yang tepat, bukan waktu cepat. Dan Allah bagi apa yang kita perlu, bukan apa yang kita nak. Jadi D, kita jadi kekuatan daripada akronim kita. H adalah harapan. Kita sentiasa jangan putus harapan pada Allah. Dan I, inspirasi. Carilah inspirasi, model-model yang boleh berinspirasi pada kita. Jadi, kalau kita stres, pertama sekali jangan bagikan dia berpanjangan. Contoh marah kan? Contoh Walid marah. Kalau kita marah, boleh. Tapi jangan marah-marah. Sedih boleh. Sebab tu normal. Jangan sedih-sedih. Tertekan boleh. Tapi jangan tertekan lama-lama. Jangan ambil lama. Sebab bila lama tu, ibarat kita pegang air panas, lama kita biarkan dia, akhirnya tangan kita akan rosak. Jadi carilah coping skill. Okay? Dan kalau kita tak dapat hadapi stres dengan baik ni, kita akan dapat penyakit mental tadi tu. Jadi carilah coping skill yang paling mudah untuk diri kita. Kita dengar daripada Farha Kasim. Pada pendapat cikgu, was-was dalam solat tu dikira OCD ke? Boleh jelaskan tak melalui perspektif Islam dan dengan psikologi tak? Okey. Was-was ni itu sebab bila kita mula baca, kita solat, kita digalakkan membaca surah An-Nas kan? Dalam surah An-Nas tu kita ada baca yuwaswisu fi sudurin nas. Bisikan-bisikan syaitan. Jadi dalam kajian psikologi Islam, dia mengatakan bahawa salah satu was-was ni adalah daripada syaitan. Jadi kita digalakkan banyak baca surah An-Nas itu. Okey. Tapi dari segi psikologi, orang yang was-was ni adalah orang yang perfectionist. Nak secara perfect. So kita tak akan dapat perfect, tak akan dapat kesempurnaan tu. Kita tak akan dapat. Tapi kita menujulah ke arah tu. Cuma paling bagus mereka yang menghadapi was-was ni dalam solat, mulakan dengan suratul An-Nas. Lepas tu, dan was-was ni, dia dalam solat ni, kalau kita tengok dia bukan memula masa kita solat tu.
sebelum solat tu kita selesaikan was-was tu. Okey? Ya. Okey, itu mungkin menjawab. Okey, Husna Nur. Pada pendapat Tuan, macam mana kita nak nasihat mereka yang mengalami tekanan disebabkan hilang kerja semasa COVID dan dia rasa nak bunuh diri sebab dia perlu tanggung family. Dia tidak hilang punca kewangan. Ya, ini adalah masalah yang umum. Okey. Yelah, kalau kita katakan dia sabar kan. Nanti dia kata sabar kan. Kau tak kena, aku yang kena. Jadi apa yang kita boleh bantu dia, pertama sekali kita boleh lakukan kepada kawan kita, senyap-senyap kita doakan dia. Doakan secara, sebab kan bila kita doakan seorang doa yang ikhlas ni, sebenarnya dapat membantu bukan. Sebenarnya ada jalan. Tapi kan bila kita dah buntu tau. Bila kita dah buntu, kita nak bunuh diri je. Tapi sebenarnya ada jalan. Jalan yang pertama sekali, kita sebagai kawan ataupun sesiapa saja yang sayang pada dia, doa lah. Sebab doa tu sesuatu benda yang kata macam dia kekuatan lah bagi kita. So Husna boleh mula dengan doa. Lepas tu kalau berpeluang, dengarlah rintihannya. Dengar bagi dia cerita, cuba fahami dia. Dan cuba tanya dia ada tak sumber-sumber yang boleh membantu dia. Kadang-kadang bila orang dah buntu, dia tak nampak jalan tau. Dia tak nampak jalan. Jadi kan kita bagi dia luah dulu. Pertama doa, lepas tu Husna boleh bantu dia dengan berbincang dengan dia, berborak dengan dia. Lepas tu cuba cari apakah sumber-sumber yang boleh membantu. Pasti ada jalan, insya-Allah. Pasti ada jalan, mungkin orang lain boleh bantu dia. Jadi kita bermula dengan doa, lepas tu dengar, lepas tu cuba cari sumber dia. Sumber-sumber yang boleh bantu. Okey. Seterusnya daripada Aiman. Aiman tanya, jika kita mempunyai masalah yang kita pendam tetapi kita tidak ada tempat untuk mengadu, tiada orang yang boleh dipercaya untuk diceritakan masalah kita, apa yang kita perlu lakukan? Adakah dengan memujuk dan meluahkan masalah kepada diri sendiri akan berkesan untuk menyelesaikan suatu masalah? Baik. Bila kita berhadapan dengan satu masalah, Aiman, pertama sekali Aiman, kekuatan yang Aiman perlu ada dalam diri adalah yang dipanggil dalam Islam, dipanggil mujahadah. Mujahadah ni apa tau Aiman tau? Aiman kena macam cari benda-benda yang positif. Kita kata bila kita dapat benda yang kotor, kita nak keluarkan, cari satu benda yang positif untuk hilangkan dia. Jadi Aiman kena cari kata-kata yang beri semangat pada Aiman. Contoh, kalau Aiman berdepan dengan benda, kalau katakan Aiman tu dizalimi oleh kawan-kawan, dikenakan oleh orang, terpendam kan, Aiman kena ingat, doa orang yang tenanya adalah doa yang makbul, doa yang baik-baik. Ya Allah Tuanku, kan moga-moga aku jadi pelajar yang cemerlang. So Aiman doa yang baik-baik. Okey, Aiman doa yang baik-baik. Lepas tu kalau ada masa, jumpalah kaunselor. So jumpalah kaunselor, orang yang dia boleh percayai, dan mereka di-train. Kalau kata kaunselor tak ada percaya, carilah orang. Okey, tapi jangan pendam lama-lama. Lepas tu cuba cari benda-benda yang boleh yang membuatkan Aiman rasa seronok nak buat. Okay, jadi dia akan tukar perhatian tu, fokus tu akan berubah. So lama-lama kan, bila Aiman dah biasa kan, ada coping skill, sentiasa berfikiran baik, bersangka baik, lepas tu yakin setiap ujian yang datang tu sebenarnya menguatkan lagi, orang kata menguatkan lagi jati diri. Orang ni kalau ada banyak ujian, dia jadi kuat tau. Dia akan jadi kuat kalau dia dapat atasi. Contohnya kalau kita tengok kuda kalau ada kuda perang dia sebelum nak pergi perang kuda ni bukan sebarang kuda perang ni. Kalau kita tengok di peperangan zaman-zaman Nabi dulu, sebelum dia perang tu dia akan bagi dulu kuda tu tak makan, lepas tu dia letak barang, lepas tu dia pukul kuda tu supaya lari. Jadi kuda tu jadi kuat. Jadi ujian datang pada kita sebenarnya Aiman akan buat kita kuat, dan kita kena yakin bahawa setiap ujian datang pada kita tu adalah sesuai dengan kemampuan kita. Cuma Aiman kena ada ilmu sikit dan sentiasa berfikiran bersangka baik dengan Allah. InsyaAllah kita akan ada kekuatan pada Aiman. Okay, terima kasih. Ada soalan lagi? Daripada Ulwa. Ustaz, macam mana kalau orang yang ada masalah tak boleh tidur hampir seminggu atau lebih dan macam-macam usaha yang tak gerak melainkan makan ubat tidur? Okey. Pertama sekali bila dia tak boleh tidur, mungkin ada berlaku dari segi mental, mungkin ada kimia ataupun kita kena tahu apa sebab tak boleh tidur. Okey, kadang-kadang ada chemical yang tak balance, jadi dia jumpa doktor kan. Sebab kita kena faham tau, tak semua ubat yang doktor bagi tu tak baik. Jadi kalau kita ambil dos yang betul kan, dengan ubat dos yang betul, jadi dia okey. Tapi kalau ada punca tu daripada punca tak boleh tidur tu disebabkan kita terlalu banyak fikir kita disebabkan kita terlalu rusing, itu kita kena jumpa kaunselor ataupun kita cari apakah coping skill kita. Tapi kalau kata memang itu dari chemical pada otak kita, memang kita tak boleh tidur sebab ada macam
ada imbalance dalam kimia dalam otak kita, kadang-kadang ubat itu membantulah, tapi ambil dos yang ditetapkan. Ya Ulwa. Okey, ni Syahira. Sekiranya seseorang itu introvert, apakah coping skill sendiri untuk dilakukan? Okey, introvert ni adalah orang yang dia jenis duduk seorang-seorang tau. Dia memang seorang, dia dapat tenaga. Jadi orang introvert ni biasanya cara dia tak pasti kalau Nusyahira ni orang introvert atau tidak. Biasanya orang introvert ni orang yang jenis kalau kata coping skill dia menulis. Menulis jurnal, melukis, membaca. Okay. Dia akan membuatkan dia lebih release. Jadi satu cara orang introvert ni ataupun dipanggil munazil, uzlah kan, munazil ni orang yang duduk, orang yang introvert malu-malu ni, salah satu cara dia untuk dia nak coping strategi dia untuk dia meningkatkan diri dia adalah dengan menulis, membaca. Dia akan membuatkan dia lebih dan orang yang introvert ni kadang-kadang kalau dia membaca kan, dia lebih mudah faham kan, jadi dia membaca untuk mempertingkatkan diri dia. Lepas membaca dia boleh menulis. Okay. Suhana Maksari. Saya sering alami gejala anxiety seperti kebimbangan melampau, susah tidur, berfikir negatif dan selalu fikir semua benda tak kenapa. Pada pendapat cikgu, apakah yang patut saya lakukan untuk mengatasi gejala ini? Okey, kalau macam bimbang melampau ni, susah tidur ni, pertama sekali Suhana pergi juga jumpa kaunselor, lepas tu jumpa juga psikiatri. Jangan ingat bila kita pergi psikiatri tu kita gila, Suhana tak. Kadang-kadang mungkin ada disebabkan chemical tak balance pada otak kita. Cuba kalau kita selalu bimbang, anxiety, ada salah satu cara yang tenang adalah kita mulakan tarik nafas saja yang Suhana boleh gunakan. Suhana tarik nafas dalam. Lepas tu kalau pemikiran negatif ni kita kena percaya, kena pasak dalam minda kita Suhana. Pemikiran negatif dia tidak membantu kita menjadi lebih baik. Okey. Kalau betul pun yang kita fikir, kalau betul pun ada orang macam memang dia negatif, tetapi kita ada pilihan untuk berfikiran positif. Tapi macam mana nak pupuk? Kena hari-hari Suhana. Dia macam makan tau. Kalau kata kita makan satu suap kan tak kenyang tau. Kena makan banyak lagi. Maknanya kalau makan banyak pun tak kenyang, masa tak cukup lagi, kena tambah lagi. So kena hari-hari cakap. Okay? Aku positif, aku kena bersangka baik, aku kena ni, macam Suhana. S apa? S semangat, U usaha, H apa? H harapan, A amanah, N apa? N nilai-nilai murni. Jadi Suhana kena pilih akronim tu yang membuat Suhana lebih kuat. Okay, dan ingat Suhana, pemikiran negatif dan selalu bersangka-sangka ni tidak akan menyelesaikan masalah. Okay, kita kalau lapar, kita tak boleh runsing, kita tak boleh bimbang. Jadi kita kena makan. Jadi kita kena bertindak. Okay, salah satu Suhana yang Suhana boleh buat adalah jumpa kaunselor. Lepas tu kalau kaunselor kata pergi jumpa psikiatri, jangan segan jumpa psikiatri, kita tengok kimia imbalance kita. Kalau perlu ambil ubat. Kadang ubat tu dibagi deskripsi yang ikut dia punya deskripsi yang telah ditetapkan. Okey Suhana? Okey, terima kasih. So ada lagi soalan? Silakan. Okey. Siti Nur Syahida. Depression dikategorikan sebagai apa? Mood disorder ke, gangguan mood atau mental disorder, gangguan mental. Depression ni kemurungan. Kemurungan ni kita katakan dia sebagai mood disorder. Dia kita panggil sebagai neurosis. Dia neurosis. Neurosis ni maksudnya berkaitan dengan emosi lah. Gangguan mood dan mental. Okay? Atau mental disorder. Dia gangguan, dia sebenarnya depression ni di bawah gangguan mental. Tapi di bawah mood disorder. Dia banyak tau. Dia banyak. Tapi dia bawa gangguan mental, tapi dia ada cabang dia. Tapi depression, anxiety ni masuk dalam neurosis. Yang bahaya tu psikosis, iaitu skizofrenia. Yang ni melibatkan otak. Ini dah teruk dah. Tapi dia masuk dari gangguan mental, tapi dia lebih kepada neurosis. Neurosis ni mood lah tadi tu. Syahidah. Tapi bila dia tak dapat kawal, banyak sangat kimia, dia akan jadi lebih teruk. Yang ni kita akan panggil dia sebagai psikosis tadi tu. Yang ni tadi dia akan boleh dengar, boleh nampak orang lain tak nampak. Pemikiran dia dah macam, senang lah bahasa kita panggil gila lah. Gila lah, tak betul lah. Jalan seorang-seorang, cakap seorang-seorang. Okay. Itu kita panggil dalam bentuk psikosis. Okay. Boleh Nur Syahidah? Hafiz, saya dengar orang cakap individu yang ada clinical depression tak boleh dibantu kalau dia tak bantu diri. Jadi macam mana nak pupuk semangat individu untuk membantu diri? Baik. Hafiz Amal, untuk bantu diri satu je.
kena tambah ilmu dan pengalaman. Kena buka diri kita untuk bersedia untuk belajar. Belajar. Sebab kita ni manusia ni, kita tak sama dengan makhluk lain. Sebab kita manusia ni, kita ada kebolehan untuk belajar. Jadi, buka diri kita untuk belajar, sentiasa belajar dengan ilmu yang kita ada ni, insya-Allah boleh mengubah kita. So, kita ni boleh berubah dengan ilmu yang kita ada. So, macam mana nak berubah cara baik? Lebih baik kita mencari ilmu yang boleh membawa kita kepada kebaikan. Sebab ada ilmu yang membawa kita kepada keburukan. Jadi, pupuk diri kita dengan semangat cintakan ilmu dan ingat banyak ayat-ayat Quran banyak ayat hadis Nabi, banyak kata-kata pujangga mengatakan bahawa ilmu itu adalah sebagai harta kan. Jadi tambah ilmu Teruskan, okey, kalau ada soalan silakan. Okey, kalau nak bercakap pun boleh Tuan, ni ada satu soalan daripada Sila. para peserta. Adakah melalui tekanan stres boleh menyebabkan speech delay? Saya kerap stres dan kemurungan sehingga apa yang saya ingin lontarkan tak synchronize apa yang di kepala. Boleh ulang balik tak tuan? Boleh. Adakah melalui tekanan stres boleh menyebabkan speech delay? Saya kerap stres dan kemurungan sehingga apa yang saya ingin lontarkan tak synchronize apa yang di kepala. Okey. Dia macam ni tuan bila kita stres kita tak boleh fokus. Dia tak boleh fokus. Jadi bila kita tak boleh fokus, kadang-kadang kita lari tau. Jadi cara paling mudah untuk kita hilangkan stres tadi tu, kita kena tahu punca dia apa. Sebab stres ni dia banyak punca dia, apa trigger dia. Jadi bila kita dapat tahu trigger dia, kita fokus untuk menyelesaikan masalah. Sebab kadang-kadang masalah banyak, kita kena fokus apa yang paling utama. Jadi kita selesaikan satu. So bila stres, kita tak boleh nak fokus. So bila kita tak boleh fokus tu, bila orang kata A, kita jawab B. Bila kita jawab B jadi C. Jadi kita cakap pun tahu sebab banyak sangat fikir. So bila kita banyak sangat fikir pun, kita akan jadi stres dan kita tak boleh nak fokus. Cikgu rasa masalah tu berkaitan dengan susah nak fokus. So bila stres, kita akan susah nak fokus. So bila kita susah nak fokus, percakapan kita, perhatian kita akan kacau mabau. So kita kena tahu apa trigger dia. So dengan trigger tu kita cuba cari coping skill. Dan manusia ni mempunyai coping skill yang berbeza-beza lah. So dia boleh pergi jumpa kaunselor, kaunselor akan ajar, okay, awak ni kekuatan kamu. Bila awak stres je, awak tarik nafas. Bila awak stres je, awak pergi mandi. Bila stres je, awak pergi lari. Kalau orang yang atlet, bila dia stres, dia pergi lari, jogging. Kalau orang telinga, kalau dia stres je, dengar muzik. Kalau orang sedih, orang jenis hati kan, orang jenis objektif, bila dia stres je, fokus benda yang baik-baik. Jadi dia berbeza mengikut orang lah. Tapi kalau kita kenal diri kita, jadi kaunselor akan boleh bantu. Okay. Ada lagi soalan tuan? Tiada. Okey. Okay, silakan lagi. Terima kasih diucapkan kepada ahli panel kita, Encik Muhammad Radi, atas penerangan yang jelas dan sangat bermanfaat itu tadi. Demikian tadi perkongsian padat dengan info-info yang sangat menarik berkaitan dengan isu yang kita bincangkan pada sesi webinar kali ini, iaitu mencari solusi di sebalik halangan. Konklusinya, kita sebagai mahasiswa-mahasiswi hendaklah bijak dalam menangani masalah mental ini agar tidak menjadi barah yang secara senyap membunuh kehidupan kita. Harapan saya, semoga sesi webinar ini mampu memberikan informasi bermanfaat buat semua hadirin yang dihormati. Baiklah, sekarang kita telah sampai ke saat yang dinanti-nanti semua orang, iaitu sesi cabutan bertuah. Untuk pengetahuan semua, hadiah cabutan bertuah itu kita terhad kepada 10 hadiah sahaja bagi 10 orang pemenang. Cabutan nama yang pertama adalah Muhammad Fadli Zil Ikram bin Muhammad Fuzi. Seterusnya, Nurul Fatihah binti Nordin. Next, Nur Fahana Emilia binti Yahya. Seterusnya, Nur Fatihah binti Badli Syam. Seterusnya, Nur Aina binti Kamaruddin. Next adalah Nur Zaim Fatihah binti Muhammad Zaimi. Kemudian, Nur Hanisah binti Hasanal. Seterusnya, Nur Anis Syafiqah binti Taib. Next, Hafizah binti Hasan. Dan akhir sekali, Nur Suaidah binti Halim Hafid. Untuk pengetahuan semua, kepada
Kepada peserta yang telah mendaftar bagi menyertai sesi webinar kali ini, kita akan memberikan pengiktirafan e-sijil penyertaan kepada anda. Pemberian e-sijil akan diberikan melalui email. Jadi, tahniah saya ucapkan kepada semua hadirin yang terlibat pada sesi kali ini. Baiklah, di sini ada pengumuman. Slot seterusnya iaitu slot ketiga akan berlangsung pada hari esok, iaitu Sabtu 26 hari bulan Disember pada pukul 8.30 malam dengan kepesan tajuk yang menarik iaitu Anxiety Toxic Mindset or Silent Killer. Jadi jangan lepaskan peluang anda untuk turut serta dalam sesi terusnya. Sidang hadiri yang dihormati, kalau berjalan dah sampai ke batas, kalau berkayuh dah sampai ke pulau, kalau mendaki dah sampai ke puncak, kita telah sampai kepada penghujung bicara. Saya mewakili ahli kumpulan rakan Kaunselor B mengucapkan ribuan terima kasih kepada yang berbahagia ahli panel kita, Encik Muhammad Radi bin Abu Syahim atas perkongsian beliau itu tadi. Terima kasih juga kepada semua hadirin yang sudi hadir secara online menyaksikan webinar pada sesi ini. Lantaran keterbatasan waktu, saya mohon mengakhiri bicara ini. Selanjutnya mohon mengundur diri. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah jumpa lagi.